sebelum daripada kahwin. Maka selepas beberapa minggu saya cadangkan dia buat solat sunat taubat, buat solat sunat istikharah, minta Allah tunjukkan. Bila dia jumpa saya, dia kata, saya maafkan isteri saya Ustaz. Oh Alhamdulillah. Sebab apa? Sebab isteri saya isteri yang baik, dia jaga anak saya baik, dia jaga saya pun baik selama ni. Dan saya pegang tangan isteri saya dan saya sebut apa dekat isteri saya, sambil menangis saya sebut dekat isteri saya. Saya kata, abang minta maaf kerana abang lambat selamatkan isteri abang. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam, salat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih banyak saya ucapkan kepada tuan pengurusi acara yang bahagia, lagi dikasihi Senior Assistant Commissioner Syekh Azhar bin Syekh Omar, Komander Brigade Tenggara PGA, dan yang bahagia Puan Maznah binti Husin, pengurusi Perkap Brigade Tenggara PGA. Seterusnya bahagia Puan ACP Hakimal bin Hawari, Timbalan Komander Brigade Tenggara PGA, dan yang bahagia Puan Normanita binti Muhammad Mokhtar, naib pengurusi Perkap Brigade Tenggara PGA. Seterusnya yang dihormati Puan DSP Ku Majidin bin Cik Ku Jusoh, pemangku pegawai pemerintah BN7 PGA, dan yang bahagia Puan Nik Syaniah binti Nikman, pemangku pengurusi Perkap BN7 PGA. Seterusnya semua pegawai kanan polis, warga rendah polis, pegawai awam, ahli-ahli Perkap BN7 dan ibu pejabat Brigade Tenggara PGA, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian. Kena hati-hati sebut, kalau salah sebut kan langsung tak panggil lagi dah. Kan tu yang slow tu kan, takut salah. Tu sebabnya saya kalau orang minta saya baca khutbah dekat selain daripada tempat saya, orang saya tak berani kan, salah sebut nama raja, salah sebut nama ni kan, lain macam kan. Alhamdulillah, syukur sangat-sangat hari ni dapat kita bersama-sama, dan begitu juga tak lupa juga pada penonton-penonton di rumah yang sedang menyaksikan program kita secara live daripada seluruh dunia. Terima kasih banyak kan. Jadi alhamdulillah hari ini tajuk yang telah dipilih, menyemai sunnah dalam keluarga cemerlang. Sebenarnya ialah semua orang nak membina keluarga bahagia. Tapi sebelum saya menyambung ceramah saya, bak kata orang tu, makan sirih berpinang tidak, pinang ada di Kota Melaka. Makan sirih mengenyang tidak, tagah dek budi dengan bahasa. Dah orang bagi pantun, kenalah balik kan. Macam itulah kan, dah dia bagi pantun, menjelo pantun dia tadi kan. Tak balik macam mana pula kan. Saya datang daripada Negeri Sembilan, kata adat banyak kiasan, ditunjuk dia tetapi bukan, bergulung pendek panjang direntangkan, memang takkan faham kalau tak direnungkan. Jadi dalam bahasa orang kata biasanya kan, lain kali tak payahlah sebut tarikh lahir tu. Langsung tahu lah umur dia sebaya lah kan kita. Kan ada, sebelum ada kontroversi benda ni kan. Lain kali tahun dirahsiakan macam tu kan. Kan. Tapi macam tu lah orang lelaki ni, macam tu dia lambat matang orang lelaki ni. Suami susah nak mengaku tua, betul tak? Perasan tak kan? Orang perempuan yang selalu cakap, dah tua buat cara tua. Mana ada, steady kan. Kita tengok tadi tuan komander brigade kita pun steady, tangkap steady lagi kan. Tadi makan pun sedap nasi lemak tadi kan, sedap nasi lemak. Tapi tak kena tuan ya. Ada ke bagi pinggan, lepas tu bagi bungkus apa benda. Aduh. Kau macam last minute beli nasi lemak tu faham. Aduh, potong betul lah. Tak adalah gurau ya. Okey, sedap. Kan. Pandai cari kedai.
Jadi macam mana pun dalam bab berkeluarga ni bukan satu benda yang mudah lah. Bukan satu benda yang mudah. Dia proses berterusan. Malam tadi pun saya dengan bicara mufti di negeri Melaka malam tadi. Dalam forum malam tadi pun bercerita tentang keluarga juga. Keluarga bahagia titian ke syurga. Kan? Bukan satu benda yang senang. Sebab kita susah nak jumpa orang excited kahwin. Orang yang dah kahwin ramai yang tak excited lah. Kita tengok muka pengusi perkep pun nampak macam saya tak kan, tak geng-geng perkep kan mana tak, saya tahu. Saya tadi bila orang komando tanya saya tadi, dah biasa ke? Saya biasa perkep tahu dah. Perkep daripada jauh kita dah tahu dia perkep. Baju kan tak tukar daripada dulu kan. Saya nampak kan ini perkep. Sebab masa saya keluar TV dulu, geng-geng perkep ni yang banyak support program saya masa keluar Samsul Debat dulu. Dia orang yang banyak datang. Setiap minggu bila recording kan, tim perkep mesti datang. Terima kasih banyak lah atas support yang diberikan tu. Kan, daripada sikit Samsul Debat, sampailah sekarang. Terima kasih lah banyak. Ni walaupun kita dah ambil sesi bergambar ni tadi, tak cukup tu. Tengok kan. Macam ni lah. Kan. Lupa ada lelaki dia di sini. Tapi macam saya kata tadi lah, orang yang excited, ramai excited nak kahwin. Nanti jumpa datang dia kahwin saya datang, ajak buat family semua datang ramai-ramai. Tu ada. Tapi jaranglah orang yang dah kahwin excited lagi, jarang. Datang ramai-ramai tau. Anda buat manja lah, biasa-biasa je. Datang dalam start daripada pukul 11 sampai pukul 4 datang buat family tau. Jangan tahniah lah engkau. Alah, terima kasih. Excited tu. Tapi bila dah kahwin ni kan, seminggu, 2 minggu lepas tu tanya balik. Macam mana kahwin? Okey? Okey lah. Lepas 10 tahun je tanya. Macam mana perkahwinan? Biasalah kan kahwin kan. Tengok anak kau orang 8 anak. Bahagia hidup kau 8 anak kau. Tengok anak memanglah. Tengok ayat dia. Tengok anak memanglah. Jadi macam mana lagi nak ukur bahagia tu? Sebab itulah penting sekarang ni dia sebut dalam tajuk ni menyemai sunnah dalam keluarga cemerlang. Kita sebut keluarga bahagia dia, keluarga tu berjaya. Sebenarnya perkahwinan ni kalau betul dengan niat dia, betul dengan niat dia akan jadi satu ibadah yang terpanjang dalam hidup kita. Ibadah yang terpanjang. Itu sebabnya bila kahwin tu penting. Kalau akan mencapai kesempurnaan ibadah ada 4 perkara kena ada. Mencapai kesempurnaan ibadah ada 4 perkara. Pertama, mesti dengan ilmu. Macam kita semayang lah kan, mesti dengan ilmu. Bukan boleh main ikut-ikut dia, mesti belajar. Mesti dengan ilmu. Macam mana cara semayang, macam mana rukuk, macam mana sujud, apa bacaan dia, dengan ilmu. Kalau buat macam ni salah, apa kesalahan-kesalahan orang selalu buat. Macam ni. Macam tu dalam kita bekerja. Kalau bekerja tu sebagai satu ibadah, so kita kena belajar dulu. Tu sebab kena, saya cerita tadi pasal pusat latihan polis, cerita pasal akademi kan, orang buat latihan rekrut dengan gelap-gelap muka dia, botak-botak kepala semua masa training. Sebab ilmu, nak bagi ilmu dulu dekat dia. Kan? Mesti tahu. Tak boleh main ikut-ikut dia. Kalau main ikut-ikut dia takkan tahan. Dia tak boleh, dia tak faham. Jadi kena pertama dengan niat. Yang kedua, pertama dengan ilmu. Yang kedua mesti dengan niat. Niat ni kena betul. Berapa ramai orang niat yang tak betul. Bekerja pun niat tak betul. Kenapa? Nanti besok aku boleh dapat kedudukan yang baik. Aku nanti besok senang aku nak meluahkan pengaruh aku. Tak. Niat tu tak betul. Kalau nak jadi ibadah terpanjang, maknanya kahwin ni macam mana? Niat ni mestilah niat kena yang betul. Contohnya niat apa? Kenapa nak kahwin? Kerana Allah. Kenapa kerja? Kerana Allah. Kenapa sembahyang? Kerana Allah. Niat nak kena betul. Kerana Allah. Kan? Tengoklah orang kahwin. Semua sebab nak kahwin, mak bising. Bila imam tanya kenapa nak kahwin ni, mak bising. Masa bila mak tak bising, memang kerjanya bising je. Bila kau nak kahwin? Bila kau nak kahwin? Bila nak kahwin? Bila dah kahwin, bila kau nak beranak? Bila beranak, laki je nak kau. Bila dapat anak perempuan? Dapat je anak perempuan, beranak je kerja kau. Salah juga beranak. Yang seorang ni pula, kenapa kau nak kahwin? Kawan-kawan kahwin ramai dah, dengan saya je belum kahwin. Yang seorang, kenapa nak kahwin? Umur saya berapa pula? Bila lagi saya nak kahwin? Semua sebab yang bukan kerana Allah. Susah nak jumpa orang yang jawab, kenapa kamu nak kahwin? InsyaAllah, Imam, saya nak kahwin ni kerana Allah. Dan biasanya yang jawab kahwin kerana Allah ni biasanya lelaki yang dah kahwin. Biasanya. Sebab itu je jawapan yang dia boleh bagi. Lepas tak lepas belum tahu lagi. Tapi itulah jawapannya.
Sampai hati abang buat saya macam ni. Kenapa bang? Kenapa? Kenapa bang? Kerana Allah. Jawapan dia bagi. Lepas tak lepas belum tahu lagi. Tapi itulah jawapan yang dia boleh bagi. Yang ketiga, yang kena ada bila mencapai kesempurnaan ibadah adalah mesti ada perubahan pada tindak tanduk dan perangai. Maka betul lah ibadah dia tu. Makin dia semayang, makin baik perangai dia. Makin dia semayang, kerja dia pun elok. Bila dia niat kerana Allah, maka kerja. Dulu perangai dia teruk ni. Memang hantu, kutu kacang apa semua dekat kampung tu. Memang perangai tak elok betul kat kampung. Mana reban dia tak curi ayam. Dulu, mana budak dia tak pukul dulu. Masa kat sekolah, bergaduh je kerjanya. Tapi bila dia dah masuk polis, dia niat kerana Allah, dia kerja betul-betul, perangai dia berubah. Lalu betul dia. Tu sebab emak kita dulu cakap, kau nak jadi orang, kau pergilah. Kau nak jadi orang, kau pergi belajar. Mak kita. Itulah ayat dia. Mana dia camah motivasi dulu. Tak ada. Mana ada camah motivasi dulu sekolah. Bohong aja. Masa tiba-tiba zaman Datuk Fadilah Kamsah keluar cermin diri, baru tahu motivasi ni, best lah motivasi, baru tahu pasal motivasi. Sebelum tu mana ada. Kita ada motivator tetap kat rumah kita, mak kita. Nak belajar sudah, tu ayat dia. Kau nak jadi orang, kau pergi belajar. Kita pun terfikir, selama ni aku bukan orang ke apa kan? Tapi itulah ayat mak kita kan. Kau fikirlah sendiri, kau nak ubah hidup kau pergi belajar. Tu ayat dia. Macam tu lah. Mana ada kita naklah bersama-sama fokus. Mana ada, tak ada kan. Tak ada. Sekarang ni anak-anak kita hari-hari ceramah motivasi, pagi macam-macam pakar motivasi datang. Betul kan? Tapi mana mesti ada perubahan pada perangai dan tindak tanduk, jadi lagi baik. Kalau dia semayang tapi mengumpat macam tu juga, ada je benda tak betul. Tengok tadi mengumpat tak habis-habis, tingginya samsul debat kan? Dia mengumpat samsul debat tadi. Samsul debat masuk kemudian sebab pasang mic dulu. TV Hijrah pasang mic dulu. Tingginya samsul debat. Lepas tu seorang dalam TV nampak tua. Ajar betul kan. Sempat kita ngumpat tu, tapi saya maafkan, saya siap, tak ada masalah kan, dah biasa kan. Tu maknanya ada je benda ni. Makin lama makin teruk. Patut lagi semayang lagi bagus. Tak, nombor ekor jalan juga kan. Nombor ekor jalan. Masa PKP tu kan, semayang kan petak dekat masjid tu kan ada nombor. Waktu maghrib dia semayang dekat petak 05 kan. Waktu isyak dia semayang dekat petak 23 0523. Kena pula tu. La ilaha illallah. Dah kena satu hal, belanja je ke masjid. Ajar tu. Macam tu lah tu. Tu ada. Kadang berbual pun jadi tu. Anak kau berorang dah. Belum ada rezeki lagi. Engkau 3, engkau 4, engkau 5. Ya, 0, 3, 4, 5. Macam tu lah. Kena jadi apa berbuat asal nombor jadilah. Kan? Jadi tuan-tuan kan. Kan? Ya, jadi makna kata itu perangai dia sepatutnya jadi lagi baik, bukan dia jadi lagi teruk. Patutnya ibadah tu jadikan dia lagi baik. Yang keempat adalah ikhlas. Bukannya mengharapkan sesuatu daripada manusia, tak. Ikhlas ni kita tahu buat sesuatu tidak mengharapkan balasan. Wa imma, perkataan terima kasih pun tidak diharapkan. Tapi orang Melayu, orang Malaysia ni dia lain sikit. Aku tolong dia ikhlas, dia terima kasih pun tidak ada. Jadi makna tak ikhlas lah tu. Tetapi apa yang kita nak cerita sekarang ni, ikhlas ni adalah kita buat sesuatu harap daripada Allah Ta'ala je. Kita harap balasan ni daripada Tuhan je. Barang siapa yang mengharapkan pengiktirafan manusia dalam hidup dia, dia akan kecewa. Aku kerja minta-minta lah, Tuhan ke mana nampak aku punya kerja ni, mudah-mudahan dapat aku naik pangkat. Kita akan kecewa, percayalah. Minta-minta lah aku dapat. Sebab kita berharap pada manusia. Tapi bila berharap pada Tuhan, minta-minta lah aku dapat kerja ni, ya Allah kau izinkanlah aku dapat. Sekali tak dapat, kita tak kecewa. Kita tahu Tuhan dah decide bukan untuk kita. Mungkin belum lagi untuk kita. Paling senang lah orang perempuan Cuba ingat balik zaman kita frust dengan ex-boyfriend kita. Ingat lagi tak momen tu? Ingat lagi tak? Ambil gambar bodoh, matilah kau. Orang marah sangat dengan budak lelaki tu. Ingat tak? Kan? Lantak kau, mati terbakar kau. Ajar kau setan. Rumah dia siap-siap kau berbakar gambar apa semua. Kalau ingat zaman tu, rupa-rupanya kita tengok ada hikmah dia. Tuhan temukan kita dengan suami yang jauh lebih baik daripada ex-boyfriend kita. Nampak tak?
Dan lepas tu nak pula dapat tahu pula yang ex-boyfriend kita hidup dia tidaklah seindah yang kita jangkakan. Dia bertuah, I kahwin dengan you. Kan? Iya. Dulu berapa ramai orang kat sekolah panggil saya selenga. Selenga. Sekarang ini, ya Allah, kenapalah dulu aku tak nampak Samsul ni. Naik lift tekan butang sendiri. Tak adalah. Tak, maksudnya macam tu lah kan. Mana hikmah dia? Ada hikmah dia. Tuhan jumpakan kita dengan orang yang sayang kita juga, dengan kehidupan kita. Tetapi macam saya kata tadilah, kehidupan berkeluarga ni bukanlah semudah yang disangka. Dan proses kita ni dalam membina rumah tangga ni bukannya proses sehari dua. Disebutkan proses, tapi maka dia makan masa yang panjang, berterusan. 3 perkara kena ingat. Pertama, nak bahagia dalam hidup kena ikut syariat Islam. Tak ada cara lain dah. Ikut agama. Kedua, tidak ada pasangan yang kenal pasangannya, melainkan itu proses berterusan. Saya kata proses. Sekarang pun masih ada ramai yang cakap, aku tak faham betul dengan lelaki aku tu lah. Sebut lagi, perempuan ni nak apa? Pening berlaku lah. Buat dengan kawan, aku tak tahu lah apa lagi dia nak. Aku bagi ni, tak kena begitu, tak kena ni, tak kena apa lagi. Proses berterusan. Dan perangai pula, sikap tu boleh berubah dari masa ke semasa. So kita perlu terus kenal, mengenal. Dan begitu juga yang ketiga, tidak ada pasangan yang suka dirinya dibanding-bandingkan dengan orang lain. Jadi jangan kita banding-bandingkan. Proses mendidik ni bukan satu benda yang mudah. Proses kita nak mengubah satu menjadi satu, orang kata, daripada intan, kaca, permata, kita nak bentuk jadi macam mana yang kita nak, bukan satu benda yang mudah. Yang merupakan usaha dan proses berterusan. Itu sebab kata sifat keluarga berkasih sayang seia sekata sebarang kojo. Adat dijaga, budi terbilang, silang sengketa hilanglah semua. Maknanya kalau kita bincang elok-elok, buat mesti ada jalan penyelesaian. Orang yang bijak akan sentiasa nampak jalan pada setiap masalah, bukan nampak masalah pada setiap jalan. Bohong, tipulah kalau rumah tangga tak ada masalah. Mesti ada masalah. Cuma tinggal lagi ada orang masalah ni kecil tapi diperbesar-besarkan. Ada masalah tu boleh selesai tapi dia memilih untuk tak nak menyelesaikan. Sehebat-hebat manusia, walaupun nama dia penceramah motivasi, jangan cakap rumah tangga tak ada masalah. Ada masalah, ceramah aja, marah. Kerja lain, ceramah dia. Bayangkanlah saya baru 2 hari landing balik daripada Turki. Saya pergi ke Pamukkale, Kapadokia. Kan, baru balik 2 hari. Balik hari ni, esok dah ceramah dah. Ceramah dah esok. Tengok cara tanya. Ceramah dah esok. Muka dia kan. Macam mana? Dah minyak habis. Dia cakap dia. Tak adalah, cakap dia buat macam mana kerja. Orang dah booking lama. Kan, macam tu kenalah pergi ceramah. Gila dia. Ayat dia kan. Kena pujuk. Iya, proses dia sama. Hatta walaupun dia berpangkat ketua polis sekalipun. Iya. Komander lagi. Nampak. Tengok cara duduk nampak beza, nampak lah. Nampak. Ya. Komander kita macam ni saja. Yang macam ni. Nampak lah. Ya, style. Tak payahlah berubah duduk tu okey dah tu. Kan? Tak, maknanya saya memang kalau tak berubah tak boleh. Tapi memang ya. Rumah tangga, mana ada rumah tangga tak ada masalah. Memang ada. Tapi tinggal lagi, itulah yang menjadikan, mewarnai keluarga kita, kehidupan kita sebenarnya. Merajuk, dipujuk, itu sebenarnya. Betul, sebabnya penting sebelum kahwin nak kena jaga. Saya baru bentang dekat Setiawan, Perak, tahun lepas. Cabaran rumah tangga hari ni, cabaran rumah tangga abad ini, kata. Nombor 1 apa? Nombor 1 tak mampu. Tak mampu nak kahwin tapi nak kahwin. Duit tak ada tapi nak kahwin. Tetapi Nabi ajar kita ada 4 perkara kena tengok. Pertama, tengok li jamaliha, tengok kecantikan dia, ketampanan dia, kena tengok. Sebab nak menghadap dia bukan sehari 2. Kalau hari pertama tengok muka tak boleh belah. Lah, kena. Orang dulu kan, pengantin perempuan dulu siap. Orang dulu kan bertirai muka ni. Kan siap ada cover. Macam dia kan pengaruh Hindu dulu kan, yang apa kan, sampai nak buka muka pengantin tu kena angkat tu. Malam pertama masuk ke bilik pengantin baru dia sibak dengan zap. Lah, macam tu muka kau. Baru tahu muka kawan tu macam mana kan. Tapi kecantikan ni janganlah kecantikan. Kadang kita tengok, kita duduk dekat bus stand tu, tengok duduk kat bus stop tu, tengok lah.
Laki dia handsome. Tu bini dia ke mak dia tu. Dia bertertik kat hati tu. Lepas tu cakap, bini dia lawa weh, muka suami dia merayau tu. Merayau muka suami tu. Istilah yang dia buat kan. Tapi kita kena ingat. Sebenarnya kena faham, kecantikan, ketampanan ni semua subjektif. Lawa kat kita belum tentu lawa kat orang. Ingat, tu sebabnya Tuhan jadikan mata kita tak sama. Macam orang cakap Nilofa tu lawa sangat. Kat saya biasa je. Kan, tak adalah you nak terjun bangunan dengan apa. Tu rezeki kau lah, piuris. Kan, tak adalah kita nak babut-babut menangis mengarut nak juga. Tak ada. Sebab mata tak sama. Yang kita nampak kadang orang tu dia suka yang macam tu. Takkan ada orang Melayu ni tak nak ada yang hidung macam Tuan Commander dengan saya ni. Dia nak yang negro nak. Kan? Yang Ambutu Asaseko nama kan pelik-pelik nama tu. Kan? Dia nak yang Nigeria, dia nak yang orang putih, dia nak yang Mat Saleh, dia nak macam tu. Tapi itu saya kata tadi. Yang pertama tengok lihat kecantikan dia, ketampanan dia. Kan? Ada orang tu dia nak yang hidung mancung, ada orang tu suka yang gigi mancung. Ni faham tak faham sudah letaklah. Macam itulah dia suka. Dia ada suka yang badan berisi sikit, ada yang suka yang kurus. Macam saya tak suka yang kurus sangat, kan? Kurus le macam mana kan? Ada orang tu je ni kau macam tu. Iya. Jadi orang perempuan jangan beria sangat, beria nak kurus. Kenapa? Asal nak kurus kenapa? Cakap. Kenapa nak kurus? Sebab saya nak meningkatkan produktiviti kerja saya. Okeylah. Sebab saya mudah nak beribadah. Okeylah. Kadang saya nak kurus sebab nak lawa gitu. Tak ada kena mengena lawa dengan kurus. Kalau muka kau dah takat tu je lah. Kan? Macam tu lah kan. Jadi itu cerita dia. Kan? Tak, jadi, kena faham tu. Jadi makna kata lawa ni subjektif. Itu sebabnya lawa tu subjektif. Jadi mana kata tak usah. Tapi itu satu perkara. Kedua, li asabiha tengok keturunan dia. Keturunan yang baik-baik. Oh, ayah dia imam, mak dia orang kuat masjid, adik-beradik dia semua hafaz Quran. Oh, macam tu baik. Kan? Cek keturunan yang baik-baik. Oh, bapak ni ketua polis. Pangkat tinggi dalam polis tu. Komander lagi. Yang isteri pengurusi perkap. Itu automatik tu. Kan? Lepas tu adik-beradik dia semua pangkat askar, polis semua, jadi jawatan ada pangkat semua. Keturunan yang baik-baik. Macam tu. Tapi yang ketiganya, tengok apa? Lihat, tengok harta benda dia. Kaya, miskin. Sebab tahu dah kat mana nak setting ni. Oh, dia ni kaya, ni macam mana? Aku kena jaga dia macam mana? Dia ni pula kurang apa orang kata, bukan kaya sangat lah, biasa-biasa je. So maknanya aku kena jaga dia macam mana? Macam mana tahu nak layan, cara taste dia macam mana? Dan yang last sekali tengok lidiniha, tengok agama. Dan Nabi kata, kalau tak ada apa pun sekalipun, paling tidak pegang agama ni. Kalau tak ada apa. Jadi yang tak layak, yang tak mampu tadi, kalau ada agama, at least bolehlah bantu dia. Macam ni lah. Pakcik tahu yang kamu ni tak mampu, tapi pakcik tengok ilmu agama kamu, insya-Allah boleh didik anak pakcik. Tak apalah. Memadailah hantaran mas kahwin untuk anak pakcik ni senaskah Al-Quran. Oh, macam tu dia. Dan kebetulan pula dia memang bahagian ustaz bahagian agama dekat unit integriti dan pematuhan standard. Contohlah. Setiap kali program baca doa macam tu kan. Macam tu. Bolehlah. Pakcik redha. Macam tu kan. Sebab agama tu ada. Sebab mungkin dengan tingkat ketaatan pada Allah dan Rasul, sebab akan agama tadi, muka tak lawa boleh adjust. Kau tonyoh krim tu hari-hari, corah budak tu. Kan? Yang gigi yang mancung tadi, hari-hari treatment, tolak ke dalam dia. Macam tu kan. Telinga tu capang, okey, adjust. Semua boleh adjust. Boleh adjust semua. Kan? Muka tak lawa boleh adjust. Keturunan ni mungkin keturunan tak baik. Ayahnya dulu mungkin pernah kena tahan, pernah jadi banduan. Maknya pula pernah kerja kat kelab malam. Contoh mungkin adik-beradik dia semua memang apa benda tak buat. Masuk juvana lah, itulah buat kerja ni, mencuri apa semua. Tetapi disebabkan tingkat ketaatan pada Allah dan Rasul, dia dapat membentuk generasi yang baik-baik. Lahir anak yang soleh-solehah. Macam tu. Kemudian dari segi mal, dari segi harta, tak ada masalah. Mungkin dengan agama tadi, ketaatan tadi, Allah murahkan rezeki. Jadi macam mana pun peganglah pada nilai agama. Jadi kalau kita tengok
Di antara perkara utama perlu perhatian dalam mendidik ni sebenarnya, kalau kita tengok pernah dalam firman Allah bermaksud, wahai Tuhan kami, kurniakanlah kepadaku dari sisimu zuriat keturunan yang baik, sesungguhnya engkau sentiasa mendengar menerima permohonan kami. Surah Al-Imran ayat 38. Mintalah bagi keturunan yang baik-baik. Itu sebabnya yang tadi pertama, tak mampu kahwin. Dah lah tak mampu, ilmu agama pun tak ada, dimampukan dengan personal loan. Buat personal loan tu tak apa tuan. Masalahnya personal loan ni yang bercampur dengan interest, riba, itu dijadikan benih asas membina rumah tangga. Tu yang banyak silap hari ni berlaku. Jadi dengan duit tu jadi duit hantaran, duit tu jadi duit mas kahwin, jadi darah daging. Membina rumah tangga menggunakan duit yang tak halal, bercampur-campur. Tu sebabnya susah buat cara susah. Tu kata tadi. Yang kedua, masalah rumah tangga abad ni, tak layak kahwin. Tak layak kahwin ni macam mana? Ilmu agama apa pun tak tahu, tapi nak kahwin. Itu sebab saya pesan siapa yang nak berkahwin dengan bersilang budaya tadi, yang cerita nak kahwin dengan negro, nak kahwin dengan orang putih tadi, satu je syarat dia kalau boleh mak ayah, sebab mak ayah hari ni kalau lagi kita halang dia lagi kahwin dengan tempat lain. Budak sekarang tak sama macam dulu. Kalau dulu tu menangis, bekak-bekak mata dalam bilik sebab kan tak dapat pinangan yang dia nak tu kan. Frust dia, nangis dia, nak terjun bangunan. Kan dulu. Tetapi hari ni tak ada, dia lari terus pergi Lombok, lari pergi luar negara, lari kahwin senyap kat Thailand. Hari ni banyak berlaku. Jadi boleh kalau nak kahwin dengan silang budaya, kahwinlah dengan yang bukan Islam ni, kahwin dengan satu syarat. Bagi syarat kat dia, macam ni lah, kau nak kahwin kau kahwin lah, ayah redha dah kalau tu jodoh kamu. Cuba ayah minta satu je, apa ni, dalam tempoh 6 bulan 7 bulan sebelum kamu kahwin ni, pastikan dia pergi belajar agama. Suruh dia belajar agama. Sebab kita tak nak orang tu masuk Islam hanya sebab nak kahwin. Akhirnya bila dia masuk Islam sebab nak kahwin, akhirnya banyaklah masalah lepas tu. Berapa ramai lelaki yang kahwin dengan yang bukan Islam pula. Dia kata apa? Alah besok aku kahwin, pandailah aku ajar dia. Sampai ke sudah tak ajar. Itu penting tu sebenarnya. Benda ni jangan ambil ringan. Banyak berlaku. Malahan banyak juga berlaku yang masuk Islam tu lagi taat daripada yang Islam ni. Dia semayang rajin apa semua, dia tanya suami dia. Yang terpaksa masuk Islam tadi, bila suruh semayang marah dia. You yang suruh masuk Islam, sekarang you nak suruh semayang pula, marah dia. Tu masalah banyak berlaku. Dan kata Dr. Nick Salida daripada Universiti Islam Malaysia USIM, dia kata orang yang panas baran pun tak layak kahwin. Panas baran, tangan cepat, kaki nak menyepak, maki hamun. Kadang dia tangan kaki tak ada, mulut ni semua bab satu, hari-hari sebut bab satu kau. Tahu bab satu ni, nak keluar TV tu sebab tak boleh nak sebut bab satu. Gila bab satu. Babi lah, kau tak faham, payah sangat lah. Orang sebut bab satu menong. Benda bab satu benda slow pagi ni. Ya Allah Akbar. Iyalah macam tu lah kan. Hari-hari maki hamun, kepala bapak semua keluar. Bayangkan orang yang hidup macam tu hari-hari. Ada. Ingat, orang yang macam tu sebenarnya tak layak kahwin. Ingat tu. Kena kawal anger management, kawal. Orang lelaki ni biasa kebiasaannya sebelum kahwin ni dia baran, kalau dah kahwin tu dia reda dah. Kalau dia nak marah pun dia simpan. Sebab dia bukan takut bininya tu menakutkan. Macam tu kan. Orang perempuan ni dia lain macam, dia baran ni dia tak mengentak-gentak kadang, dia cukup macam tu cukup lah. Teringat saya kisah yang satu raja tu, dia takut dengan satu permaisuri lah. Raja ni takut dengan permaisuri ni dekat negara Pasir Berdengung. Dia punya takut kat permaisuri tu, dia panggil semua lelaki dekat dalam negara dia. Wahai rakyat better yang lelaki, better nak tanya, siapa yang takut isteri, sila duduk sebelah kanan better. Semua pergi belah kanan lah. Aduh, pandang belah kiri tengok ada seorang siap peluk tiang lagi. Ada pun seorang. Kamu kemari. Apa pula? Tuanku nak jemput tuanku lah, turun. Punya berani. Raja dia suruh turun. Turun lah dia kata. Hui, ini betul-betul berani dia pun turun. Sekarang kamu ceritalah macam mana cara nak lawan isteri better. Ajarlah sikit. Apa pula? Patik pun takut bini. Asal kau tak pergi belah mana? Bini patik dah pesan. Jangan pergi mana-mana. Tunggu sampai dia sampai. Lagi teruk takut. Lagi teruk takutnya kita ingatkan dia berani.
Aduh, hilang juga poin aku hari ni, dia kata. Itulah, macam itulah cerita tu, cerita je. Sebenarnya bukan takut. Dia sebenarnya macam takut. Macam takut. Dia sebenarnya ada satu ayat. Kalau kita baca surah Yasin baca surah Yasin dekat ayat salamun qaulam mir rabbir rahim. Salamun qaulam mir rabbir rahim kita ulang 3 kali, 7 kali, 11 kali, 21 kali kalau ada apa-apa hajat. Waktu kita baca tu tak payahlah kita sebut salamun qaulam mir rabbir rahim. Nak back ni tak payah sebut macam tu. Dia dalam hati je. Dalam hati yang kita nak tu sebut dalam hati. Salamun qaulam mir rabbir rahim. Salamun qaulam mir rabbir rahim. Dalam hati minta 3 kali, 7 kali, 11 kali, 21 kali. Lepas tu bila sampai ayat ujung iza arada sya'an ayyakula lahu kun fayakun kan. Iza arada sya'an ayyakula lahu, dekat hu tu ya Allah aku niatkan berdasarkan apa aku minta tadi dekat salamun qaulam mir rabbir rahim tadi. Kun fayakun, kalau Allah Ta'ala kata jadi, jadilah dia, insya-Allah makbul. Tapi ada satu ayat lagi kalau kita baca orang lelaki baca benda tu, pandang mata isteri kita, insya-Allah dia akan dengar cakap kita. Saya tak boleh beritahu ayat tu sekarang. Saya akan pas dekat komander kejap lagi. Jadi pandailah kau minta dengan tuan komander. Baca adalah ayat dia, saya tak boleh baca. Baca, pandang, insya-Allah dia akan niat. Baca sampai habis. Pandang mata tu baca sampai. Baca sampai pandang mata dia, insya-Allah. Tapi kalau kita pandang dia, isteri apa? Tak jadi. Dia tak jadi. Tu kena hati-hati. Ya, make sure time dia tengah tenang. Kan? Baca. Tu ayat tu rahsia. Lepas ni ramailah yang minta tolonglah tuan bagi saya apa ayat tu. Kan? Jadi, anda kata tu yang kedua, tak layak. Dan yang ketiga, masalah rumah tangga abad ini adalah masalah ikhtilat. Ramai yang tak jaga batas hubungan. Minta maaf cakap itu paling banyak hari ini. Sedih sangat. Saya ada suami datang jumpa saya menangis-nangis. Sebab dia entah macam mana, dia jumpa telefon. Dia cerita ni, dia mesej saya dalam bulan lepas kot lagi. Dia jumpa 2 bulan lepas dia jumpa handphone, kemudian dia on dengan telefon tu, dia masuk SIM card sebab dia nak gunakan ada dokumen dekat dalam phone lama ni, phone isteri dia nak transfer gambar-gambar, dia nak ni apa semua kan. Terbukalah pula mesej-mesej lama, terjumpalah, sampailah mendapat tahu hakikat yang isterinya pernah terlanjur dengan bekas boyfriend dia dulu. Walaupun benda tu berlaku sebelum kahwin. Isunya tu ikhtilat tu sebabnya pesannya hari ni dunia tanpa sepadan. Dasar langit tu. Memang kita kalau berkahwin, kita memang tidak boleh mendedahkan aib kita. Contoh orang perempuan pernah buat salah dulu, orang lelaki pernah buat salah dulu. Jangan buka aib kita sebelum kahwin dekat isteri kita. Jangan. Dah kahwin jangan buka. Benda tu siap. Benda tu aib. Bila Allah tutup jangan kita buka. Tapi hari ni dasar langit terbuka, dunia tanpa sempadan. Orang boleh share, orang boleh jumpa gambar. Lah ni gambar ni masa bila ni? Ni gambar apa ni? Orang boleh jumpa. Dan bila jumpa, dapat tahu keterlanjuran tu, suami dia menangis. Setiap kali suami dia nak bersama dengan isteri dia, pegang aja tangan isteri dia terbayang oleh lelaki lain. Itu satu benda yang paling susah untuk seorang lelaki. Walaupun benda tu sebelum daripada kahwin. Maka selepas beberapa minggu saya cadangkan dia buat solat sunat taubat, buat solat sunat istikharah, minta Allah tunjukkan. Bila dia jumpa saya, dia kata saya maafkan isteri saya Ustaz. Alhamdulillah. Sebab apa? Sebab isteri saya isteri yang baik, dia jaga anak saya baik, dia jaga saya pun baik selama ni. Dan saya pegang tangan isteri saya dan saya sebut apa dekat isteri saya, sambil menangis saya sebut dekat isteri saya. Saya kata abang minta maaf kerana abang lambat selamatkan isteri abang. Dia cakap macam tu. Dan untuk makluman semua, dalam 50 pasangan hanya seorang je akan cakap macam ni. Yang lain semua cerai-berai. Sebab bukan senang. Tu sebab saya kata pesanan saya kepada kita semua, anak-anak kita daripada kecil jaga. Tu sebab orang tua dulu cakap nak jaga lembu sekandang tak ada masalah. Susah-susah pun degil-degil lembu tu sepak-sepak tarik macam mana pun tidaklah sesusah nak jaga anak dara seorang kat dalam rumah. Tolonglah jaga. Hari ni budaya dekat universiti tu check in hotel ni, ya Allah Akbar. Tanyalah pejabat agama, pergi sebuan. Polis pun sama, join operasi bersepadu tu. Tengoklah. Tolonglah jaga. Ni perkara yang kita kena jaga dalam rumah tangga sebenarnya. Seorang lelaki tu bukannya dayus dengan tahap dia takutkan isteri dia, bukan itu.
Seorang lelaki itu dikatakan dayus apabila membiarkan maksiat depan mata dia dilakukan oleh isteri dia, oleh anak-anak dia, oleh ahli keluarga dia, tanpa dia terasa apa-apa. Itu dayus yang sebenar-benarnya. Kena jaga. Kan? Itu sebabnya. Itu sebab dia efek dia banyak benda. Itu sebabnya dalam rumah tangga kita ni, itu sebabnya kita sibuk sekarang ni cerita nak membentuk perilaku sunnah ni, nak terapkan sunnah. Kan? Ya. Elok tombak kan, elok tombak sebab disapuh dengan besi berani. Elok akhlak sebab diasuh oleh budi pekerti. Maknanya nak mengasuh ni memang akhlak. Kalau kita tengok Nabi kan, sunnah Nabi ni baik, cara Nabi cakap macam mana. So perempuan dah tak boleh cakap dia dah, aku ni mulut je jahat weh, hati baik tak ada mana. Kalau hati baik, mulut pun kena baik, cakap pun kena baik. Abang lambat balik hari ni, abang sibuk Allah, bertuah lah dapat isteri yang cakap macam tu. Abang lambat balik hari ni, ingat hotel. Jangan bunyi lembut, tapi maksudnya la ilaha illallah. Kan? Abang pergi mana tadi? Abang pergi Pekan tadi. Oh ya ke? Abang bawa kereta mana? Kereta tu lah abang bawa. Abang jangan lupa tau, kereta tu nama siapa? Ya Allahu Akbar, ayat kau kan. Kadang-kadang tu penting ayat tu, budi bahasa kita. Jadi dalam membangunkan keluarga sunnah, pada hakikatnya mendekatkan keluarga dengan nilai-nilai Islam. Yang nilai-nilai Islam. Walaupun kita lihat hari ni kepincangan rumah tangga hari ni berlaku masa ke semasa. Dulu kalau kita tengok pasangan yang bercerai ni kan, ikut statistik lah. Statistik sekarang ni satu pasangan bercerai setiap 13 minit. Mana setakat kita berceramah ni kan, dah 2 pasangan bercerai dah. Bayangkanlah, satu pasangan bercerai setiap 13 minit. 2 tahun lepas rekod dia, rekod dia di Pantai Timur sebuah negeri, Terengganu, sebut terus Terengganu, berlaku di Terengganu. Bukan orang Terengganu macam tu, tapi berlaku di Terengganu. Hari ni kahwin, esok cerai. Yang terbaru tahun lepas dalam majlis yang sama, lepas akad nikah, lelaki tengah nak baca lepas taklik dia tu kan, ikrar dia tu kan, baru nak baca, terdengar keluarga pihak perempuan, hantaran tak cukup 1,000. Jadi malu kat keluarga ni. Dia sebut, kenapa perlu kejerit macam tu? Maka lelaki tu lafazkan talak 3 untuk isteri dia depan semua orang pada majlis akad nikah tu. Pada majlis yang sama. Jadi siapa nak pecahkan rekod ni, dia kena lepas akad nikah cerai. Macam tu. Tapi bukanlah saya nak suruh mengajar macam tu, tapi nak tunjuk macam tu tahap orang dalam pernikahan hari ni. Dahsyatnya orang nak bercerai-berai ni. Oi, pelik. Cerai-berai satu masalah, tapi kadang lupa nak fikir. Bila bercerai-berai je tak fikir pasal anak. Anak yang paling terkesan sebenarnya. Cerai-berai fikir pasal anak. Orang perempuan dia tak boleh bagi hujah tu. Sabar. Ceraikan saya. Dengan muka-muka dia. Pengaruh drama pukul 7. Hati tercarik luka. Sudahlah Dani. Macam tu lah. Saya tak tengok orang share dalam TikTok. Kan? Ceraikan saya. Orang lelaki apa hujah nak bagi? Dia akan bagi hujah. Sabar. Sabar. Selama ni saya sabar dengan abang. Tak boleh. Sabar tak boleh pakai. Kita pun cakap, fikir anak. Oh, yang awak tu tak fikir anak. Dan kita pula. So apa juga yang kita hujahkan, kita takkan betul. Walaupun kita berpangkat, berpaku. Paku sampai kelongan lah. Tak mahu ni dah. Jangan. Orang perempuan dia punya hujah dia tak pernah salah. Tak apalah. Kita sabar. Sudahnya orang lelaki diam je. Diam, sabar. Itu sebabnya ada orang tu yang kahwin, bayangkan yang boleh kahwin sampai 4 tu. Ya Allahu Akbar. Macam mana Heran weh. Itu ada orang bagi petua kalau nak kahwin lebih lah. Orang cakap, saya tak tahulah dia cakap. Kalau boleh tidur dalam stadium, mana okey. Kalau dalam stadium yang bising tu boleh tidur, kalau setakat bini seorang okey macam tu. Tapi tak boleh, susah sebenarnya. Sebab bisingnya, bahasa digunakan oleh seorang isteri tu bila the sound suami dia lagi dahsyat daripada 5 stadium. Itu kena faham tu kan. Nampak ya ni, nampak ya. Assalamualaikum Ustaz. Mak datang ke PGA. Macam tu kan.
Oh, dia api bila dia sound kau tengok dia balik rumah kan, dia buka tudung pap kembang zap, dia pakai baju binatang. Kau tengok dia sound anak, pergi mandi, astagfirullahalazim. Marah anak. Dia marah anak macam tu ya. Tak ada, hilang dia punya baju perkep tu. Ya Allah. Ya. Persatuan apa kebajikan ya, kebajikan isteri ya. Apa perkep ni? Persatuan keluarga polis. Tengok. Dia nampak keibuan sangat. Mereka selamat datang. Tapi jamuan tadi perkep ke yang siap kan? Tak. Adalah, saya okey je, sedap. Tapi yang apa? Tapi cream puff tu memang saya suka. Saya baru makan satu dah panggil masuk ceramah. Saya tak apalah. Tak ada. Saya ni jenis cakap je. Kadang rezeki kan, rezeki. Bila saya sebut tu 2-3 kali sebut dia bungkus kadang. Macam tu. Tuan komander kejap lagi mesej bungkus. Saya ceramah dekat penjara penuh. Faham kan? Saya kata saya datang jauh-jauh ni. Satu benda saya terbayang. Makan tengah hari mesti patin. Setakat mihun tak payahlah. Dia buang mihun tu, tak jadi mihun. Dia dah ready mihun. Masuk nasi dengan patin kan. Saya bergurau sebenarnya. Kadang abang kata orang untuk sabut timbul, untuk batu tenggelam macam tu kan. Nasi kadang tiba-tiba nasi bungkus macam tu. Allahu akbar. Mulut aduh. Jadi macam itulah. Jadi kalau tengok macam mana Rasulullah SAW sendiri kan, kalau ikut kan tak ada siapa. Pernah satu ketika Nabi dia ambil satu ranting kayu, Nabi lukis dekat atas tanah tu. Dia buat satu garisan panjang. Kemudian dia buat satu segi empat tepat. Macam segi empat tepat tu macam ni garisan panjang kan. Segi empat tepat tu tergantung dekat garisan panjang. Segi empat tepat, faham Segi empat tepat. Kemudian dalam segi empat tepat tu pula Nabi cakar-cakarkan, contek-contek dekat dalam tu. Kemudian sahabat tanya, apa yang kau lukis tu Rasulullah? Nabi beritahu, yang garisan panjang tu itulah cita-cita kita. Macam-macam kita nak buat. Kita nak buat itu, kita buat ni, kita nak ni. Macam-macam lah. Nah, kau tengoklah. Nanti raya nanti aku nak macam ni. Kau tengoklah aku nak tukar baju ni macam ni. Aku nak tukar langsir macam ni. Semua cita-cita. Tapi yang segi empat tepat tadi, setakat segi empat tepat dalam tu, setakat tu je umur kita sebenarnya. Dan yang Nabi contek-contek dalam tu, itulah ujian, dugaan yang menyebabkan kita tak terasa lah. Tiba-tiba Tuan Komander pun dah menghitung hari ni, beberapa tahun lagi dia akan bersara. Dia fikir, saya dah bersara lah. Saya dulu bekas pengarah undang-undang dan penguatkuasaan. Amin. Saya dah bersara, saya dah ada kad bersara. Tunjuk dekat hotel dapat 10% diskaun. Tapi bukan semua hotel lah. Oyo dapat lah. Macam tu lah kan. Kau tunjuk dekat ada satu hotel kat Shalam tu, hotel standard kan. Minta maaf lah Ustaz, nyambat kelakar ni tak. Dia boleh sound aku. Wajar betul. Sebanyak itu. Kan, tapi saya tahu bila kita akhirnya sampai masa kita akan bersara kan. Tu kan. Tiba-tiba disebabkan ni ujian banyak, tiba-tiba Tuan Komander kita kejap-kejap Menteri Besar panggil, kejap-kejap istana panggil, kena pergi menghadap semua ramai-ramai ketua-ketua jabatan semua kena panggil. Lepas tu tiba-tiba dah nak bersara dah sampai masanya. Macam mana masa tu? Jadi itu sebabnya jangan panjang cerita kan? Macam sekarang kan tengok kejap je, kejap. Masa ingat tak masa kita sekolah rendah dulu? Ya Allah, lambatnya nak berbuka. Ya Allah, jam ni tak bergerak kan. Tak kita tidur kat bantal kan. Dah panas kita terbalik kan. Yang simen tu kan sejuk bantal kan. Ingat tak dulu? Lepas tu bila masuk sekolah menengah dah pandai pegang kawan, cepat nak berbuka. Tapi lambatnya nak raya. Betul tak? Sekarang baru hari tu kot kita rasa macam baru semalam. Bukannya raya yang baru ni, macam baru semalam yang raya terkejut tu kan. Ramai yang ingat raya satu hari lagi. Saya masa tu buka puasa kat KL, kelang kabut balik esok tu raya. Pergi beraya, tagak buluh lamang tu. Lamang tak ada, buluh je. Sebab tak sompek bakar kan. Sebab nak raya. Nampak tak? Weh, terkejut. Macam baru ni dah nak puasa balik. Perasan tak? Ya Allah. Itulah kalau kita tengok bila masuk aja bulan Rejab kan. Bulan Rejab sekarang Syaban tu. Orang Arab
Masuk aja Rejab dah terbayang Ramadan. Ya Allah, Ramadan. Dia dah mula siap baju nak tarawih apa semua, buah kurma nak puasa. Masuk Rejab dah terbayang Ramadan. Kita lebih hebat daripada orang Arab. Belum Rejab lagi dah terbayang Syawal. Lagi jauh daripada orang Arab tu. Tu maksud panjang cerita-cerita tu. Tempah baju kata, okey tak? Kau tengoklah pagi raya aku pakai baju ni. Macam buntang mentah orang. Confirm ke hidup lagi pagi raya. Itu cerita dia. Jadi, mana kata apa yang dipesan dalam bab sunnah ni? Saya nak bagi pesanan-pesanan. Pertama, Rasulullah pesankan kita beberapa perkara dalam bab perkahwinan ni. Nombor satu, tidak membenci pasangan yang beriman. Maksudnya Nabi pesan kat ni, dalam melari alam rumah tangga mesti ada banyak masalah-masalah yang kita tak berkenan, pasangan tak suka. Kita memang kadang-kadang terbenci dengan satu sikap. Tapi sabda Rasulullah SAW, dia beritahu, jangan seorang mukmin membenci wanita beriman. Jika dia membenci salah satu perangainya, maka masih ada perangai lain yang menyenangkannya. Hadis riwayat Muslim. Mana kalau kita tak suka satu benda tu, dia ni, tapi banyak kebaikan ni, pandang yang baik tu. Ingat tu. Saya dalam satu ceramah, saya ambil petikan Ustazah Asni Mansur cerita dalam kita jangan sibuk menuntut hak kita, tapi kita kena beri hak pada suami. Ustazah Asni begitu. Siapa yang tengok dekat saya punya media sosial, dia boleh nampak. So bila dia share macam tu, ada yang komen bawah tu, ada yang komen, seorang perempuan komen, suami saya tak pernah bagi apa pun kat saya, tapi saya redha je. Ayat tu macam seolah-olah suami kau tu kayu betul. Mustahil tak ada satu pun kebaikannya. Takkanlah tak ada kebaikan sampaikan hulurkan cawan untuk minum. Minum. Itu pun tak ada dalam rumah tangga. Jangan bohong lah, mesti ada. Segomok-gomok ikan tentu ada tulang Sekuih-kuih ikan tentu ada isi Sebaik-baik manusia tentu ada kelemahannya. Seburuk-buruk manusia tentu ada kebaikannya. Pilih. Kalau kita pilih nak tengok keburukan, memang jumpa. Tapi kenapa tak kita pilih tengok kebaikan? Isteri bising-bising, tuntang. Bising. Itu memang dah hobi dia. Orang perempuan di rumah, hobinya berceramah walaupun tak ada tajuk. Jadi jangan kita marah. Banyak lagi benda lain. Ingat tak kisah ketika zaman Saidina Umar? Ada seorang sahabat tak tahan, kena bebel dengan isteri dia. Tak tahan. Dia nak pergi mengadu dengan Saidina Umar. Sampai ke rumah Saidina Umar, dia tak jadi. Sebab dia tengok Saidina Umar pun kena bebel dengan bini dia. Bayangkan Saidina Umar dalam sejarah antara panglima angkatan tentera yang garang, yang tegas. Orang takut dengan dia. Dia pun kena bebel dengan isteri dia. Jadi dia pun pusing. Saidina Umar nampak, sahabat, apa cer? Ni saya terjemahkan. Dia tak macam tu cakap dia. Ni saya terjemahkan aja. Lebih kurang lah. Dia kata, apa cerita? Tak adalah, aku tadi nak mengadu dengan kau, isteri aku membebel kat aku, tapi bila aku sampai kat rumah kau tengok kau pun kena, tak jadilah aku ngadu. Dan apa kata Saidina Umar? Umar kata, apa sangatlah yang dia bebel kat aku, nak dibandingkan apa bakti dia dah buat kat aku. Apa sangatlah yang dia bebelkan kat aku, nak bandingkan dia jaga makan pakai aku. Apa sangatlah yang dia cakap dekat aku, nak dibandingkan dia jaga anak-anak aku, jaga makan pakai anak aku, didik anak-anak aku, dan membesarkan anak-anak aku. Jadi apa sangatlah yang dia cakap. Betul tak orang perempuan? Betul tak? Makna dia mengaku dia membebel tengok. Kan? Tapi dia paling lama pun orang perempuan membebel, paling lama. Kita diam je. Paling lama dia membebel 4 minit. Dia penat, dia minum air, dia sambung balik. Itu je. So kita sabar. Sabar. Dalam rumah tangga ni kena sabar. So kalau dia marah tu sikit-sikit je. So apa yang kita kena ada? Tu tadi. Yang pertama, jangan membenci pasangan beriman. Kedua, saling menghormati. Nabi pun hormat isteri dia. Hormat isteri dia. Bang, janganlah tertengok macam tu. Malu lah. Dia tengah tukar baju. Alah, tak ada benda nak kena suruh ngaku. Tunjuk je lah. Dah isteri kata, dia kan. Dia ada style, dia ada cara dia. Setiap orang berbeza-beza. Ada orang nak terlambat, melambat macam tu, tukar. Betul, tapi privasi dia. Hormat menghormati. Macam suami lah. Macam suami bila ada setengah suami dia rajin masak kat dapur, tapi dia tak suka isteri dia dekat dapur kak. Ada tak macam tu? Dah pergi depan. Sebab suami tak suka. Sebab orang perempuan ni kalau kat dapur mula komplain. Itu sekali ke lah. Kau diamlah, aku nak masak ni. Kadang-kadang kan? Kadang macam tu. Iya.
Orang lelaki ni dia memang cara dia tak sama lah. Tapi bertagabur lah dapur tu kalau dia masak. Macam berapa orang pun tu. Kan? Macam orang perempuan kan dia structure. Orang perempuan dia dah tahu dah sambil potong-potong dia panas air. Sap dia buat. Dia otak dia, kepala dia memang serentak. Dia boleh multitasking. Orang lelaki tak. Kalau dia masak air tu sekali tak mengelegak dia stage tu. Buat benda lain kan. Dia terlupa orang lelaki. Dia macam tu. Beza. Orang perempuan. Ni saya tengok PA saya kat pejabat dulu. Shima nama dia. Dia boleh tu. Ni dia tengah menaip. Telefon bunyi. Kawan gosip kat belakang. Dia boleh tu. Tak. Halo, mana ada, pandailah kau. 3 dalam 1 dia boleh buat. Dia boleh join untuk borak, dia boleh jawab call, dia boleh menaip, dia boleh 3 sekali. Orang lelaki tak dapat macam tu lah. Kan? Tapi tak apalah. So sebab saya kata saling menghormati. Privacy ke apa semua, hormat antara satu dengan yang lain. Nabi ajar. Aku pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, apakah hak isteri terhadap suaminya? Rasulullah SAW menjawab, memberi makan jika kamu makan, memberi pakaian jika kamu berpakaian, tidak memukul wajah, tidak menghina dan tidak pula meninggalkan isteri melainkan dia tetap berada di rumahnya. Nampak tak? Ingat, orang perempuan, tempat yang terbaik bagi seorang isteri adalah di rumah dan tempat-tempat yang ditentukan oleh suaminya. Faham? Faham ke tak? Orang perempuan ni bila dia dapat bang ni grup perkep buat lawatan. Pergi ke mana? Pergi ke ni, pergi ke Balkan, Bosnia, Andorra. Tapi kita mungkin akan turun kat Greece. Apa pandangan abang? Orang lelaki kena ingat, itu dia bukan minta izin. Dia minta kau mengesahkan aja. Bunyi macam minta izin. Tapi orang perempuan kena bersedia. Ingat, tempat yang terbaik pada seorang isteri adalah di rumah dan tempat-tempat ditentukan oleh isteri, oleh suaminya. Kalau suami kata boleh pergi, dan senang hati pergi. Kalau suami tak pergi, kena redha dengan hati gembira. Memang tidaklah. Lambat lagi dia kata. Bang, macam mana bang ni grup ni kebetulan pula perkap daripada yang HQ, daripada Bukit Aman, ajak kita semua. Dia ajak kita semua, kebetulan saya, abang tu pandangan macam mana? Okey ke tak pergi? Pergi tak pergi? Dia harapkan suami kata, pergilah. Benda baik kan? Pergi. Tapi suami kata, ya nanti lain kali kita pergi sendirilah. Bila? Oh ya, salah kita cakap tu, tak boleh. Ingat, kalau suami tak bagi, itulah tempat yang terbaik sebenarnya. Rupanya ada benda-benda tak baik jadi ke apa ke, mana kita tahu. Banyak dah berlaku. Ya. Tempat yang terbaik pada seorang isteri adalah di rumah atau tempat yang ditentukan oleh suaminya. Pergilah. Tapi elok-elok jaga diri baik. Ya bang. Ya. Nak bawa duit berapa Dah mula dah. Ya. Ini contohlah. Jadi mana kita menghormati. Jangan kita meninggalkan isteri kita, melainkan dia tetap berada di rumahnya. Kemudian ketiga, memberi nafkah kepada keluarga. Beri nafkah. Orang lelaki terutamanya yang kerja PGA ni selalu bertugas, selalu meninggalkan isterinya dan anak-anaknya. Jangan lupa bab nafkah. Berapa bulan abang tak ada, abang ke perbatasan, abang menjaga negara. Kerana kalau abang tidak melaksanakan tugas ini, tidak ada siapa lagi yang boleh melakukan itu. Tolong jaga rumah ini, duit belanja, jaga. Ini beras untuk 3 bulan. Dan ini, ya Allah Akbar. Betul tak orang perempuan? Itulah yang terbaik. Betul tak? Tapi ramai yang tak buat. Sebab kadang-kadang sebab dia fikir isterinya bekerja. Tak betul. Walaupun isteri bekerja, suami wajib bagi nafkah pada isterinya. Walaupun isterinya bekerja. Inilah poin yang akan orang perempuan ulang balik di rumah hari ini. Abang ingat tak yang bab nafkah tadi, yang Samsul Rebat sebut tadi? Abang time tu abang terlelap tu, tak perasan sangat. Bagi walaupun sikit, bagi. Sayang, ni tak adalah banyak sangat. Menginsafi ceramah Samsul Rebat bagi tadi, ambil lah. Abang ni ambil ni. Abang ni susah aja tinjau. Abang setakat RM20 saya bagilah. Itulah silap orang perempuan.
Kalau suami mampu bagi RM20, itulah yang terbaik. Suami mampu bagi 100, itulah yang terbaik. Jangan kita pertikaikan. Abang, ni abang bagi RM20 ni, abang ada ke tidak ni? Nanti abang belanja abang macam mana? Tak apalah, abang pandailah, abang cari lain, abang usahalah. Abang hari ni abang ada sikit, abang bagi sikit. Nanti abang ada lebih, abang bagi lebih. Abang, saya selalu doakan abang. Banyak risau tau, menjaga diri baik-baik. Kerja elok, jangan noti-noti. Dia kata, orang lelaki ni bila dengan geng dia ni keluar sesama dia kerja, bukan boleh percaya kan? Betul tak? Ada je kepala. Weh, malam ni mana? Engkau cover lain, aku pergi ni aja. Tak, benda ni berlaku di PGA Babla Afrika ni. Malaysia tak ada. Malaysia tak ada. Okey. Ataupun suami tu kebetulan ada lebih sikit. Maklumlah, pangkat pun komander, timbalan komander. Contoh. Suami bagi. Ni tak adalah banyak sangat. Kebetulan ingat sekarang Samsul buat, ambil lah. Abang, apa ni? Ambil. Tak adalah banyak sangat, dalam 2,000. Setuju tak perempuan? Kau tengok bab duit mana? Aku bagi contoh, dia punya kuat, setuju. Bukan main lagi mata duitan ni. Setuju. Tapi orang perempuan kalau dia dapat, abang, 2,000 ni banyak sangat. Macam ni bang, abang simpan. Sebab saya kan kerja, saya pandailah cari sendiri. Abang jangan risau. Yang penting abang jaga keluarga kita. Nampak? Orang lelaki jangan risau, itu takkan berlaku. Ini contoh yang takkan berlaku, hanya sekadar untuk rujukan akademik saja. Bertuah lah kalau dia cakap macam tu. Kau nak bagi, kau fikir dulu. Dia tak ada U-turn ni, jangan risau. Yang ramai, nah ni duit tak ada banyak, 2,000. Tahu tak apa, dia tu. Tapi itulah dia. Maknanya kena bagi nafkah. Dan kena ingat ini selalu dia sebut. Tadi ada satu soalan, orang tanya saya dekat dalam media sosial ni, orang tanya saya. Dia kata, adakah seorang anak lelaki bila dah berkahwin, dia tidak bertanggungjawab kepada ibu bapanya lagi, hanya semata-mata kepada isterinya? Soalan dia tanya. Pada saya soalan tu sangat orang kata umum. Dalam bab nafkah, kena ingat, dalam bab nafkah, seorang suami wajib mengutamakan isteri dan anak-anaknya baru kedua ibu bapa dia. Dalam bab nafkah. Tapi berbuat baik pada mak ayah abadan abada. Sampai bila-bila dia kena buat baik dengan mak ayah dia. Salah satu cara buat baik dengan mak ayah termasuklah bagi duit. Bagi duit belanja. Tapi mesti utamakan isteri dan anak-anak dulu. Sebab tu tawah tanggungjawab dia. Mak kita, dia ada suami dia. Kalau suami dia dah meninggal, memang betul, tapi masih sebagai suami, utamakan isteri dan anak-anak dulu. Itu sebab ibu yang ada ilmu, dia takkan kecil hati. Dia kata, ni kau bagi duit belanja kat mak ni, anak bini kau macam mana? Dah bagi belum anak bini kau? Dah mak, semua dah okey, ni baru bagi mak ni. Yelah, terima kasih banyak lah. Tu seorang ibu yang ada ilmu. Dalam bab nafkah, mesti utamakan isteri dan anak-anak. Kalau ada masalah, yang minta maaf yang, dah pula bulan ni abang tak dapat bagi duit kat. Kenapa pula? Mak nak operate pula. Kena pakai duit. Abang ingat duit ni abang nak bagi kat mak dulu bulan ni. Tak apalah bang, mak abang mak saya juga. Macam tu kaedah dia kalau dalam keadaan darurat. Tetapi dalam bab menjaga mak ayah, ni kena ingat satu lagi. Seorang suami tidak boleh memaksa isteri menjaga mak ayah suami yang sakit. Tak boleh paksa. Tetapi kalau isteri tu nak jaga, tak apalah bang, mak ayah saya juga, dia tolong jaga. Sebaik-baik suami, bagilah sagu hati tanda terima kasih isteri tolong jaga mak ayah dia, kalau boleh. Dan seorang suami tidak boleh menghalang isterinya nak jaga mak ayah isteri yang sakit. Tapi kadang ada suami macam tu, aku tak suka kau jaga, biar adik-beradik kau jaga mak ayah kau, kau duduk rumah. Maka seorang isteri tu kalau dia patuh pada suami, dia dapat pahala, suaminya berdosa. Faham tak? Itu sebabnya sebaik-baik suami, pergilah jaga kesian mak tu, pergilah seorang suami. Kena ingat, bab nafkah, kena bagi nafkah. Rasulullah SAW bersabda, sungguhnya nafkah yang kamu keluarkan kerana mengharap keredaan Allah, nescaya akan dibalas dengan pahala, termasuk apa yang kamu masukkan ke dalam mulut isterimu. Nafkah ni bukan hanya beli belanja, tapi jaga hati dia. Kalau kita keluar makan dengan kawan, jangan lupa bungkuskan untuk dia. Walaupun dia kata, hello, abang ni nak balik ni, nak bungkus apa-apa tak? Tak payahlah, bungkus saja. Biar ada.
Daripada balikkan dia orang perempuan ni dia cepat berubah. Sampai rumah, jadi ke beli tadi? Tadi kau kata tak nak. Macam itulah bang. Kalau dengan kawan, tengok dah budak hujah, dia berhujah. Kau bungkus saja. Tak apalah, abang belilah. Abang beli juga buat apa? Kan saya kata saya tak nak, tak apalah. Kalau tak apa, panaskan pagi esok boleh makan. Macam tu je. Letak ada petai, tak kisah. Yang penting beli, tu nafkah. Apa yang kita masukkan dalam mulut. Kadang, inilah dah lalang abang beli tu, balas ni. Makan dia. Kan? Kemudian, menjaga rahsia dan maruah pasangan. Jaga maruah. Menjaga rahsia dan maruah pasangan. Suami tidur, ya Allah. Suami yang kerja dekat PGA ni, dia ada cerita dalam tidur dia. Dia tidur tu dia macam dia berada dalam safari, dalam hutan tu. Dia menjadi singa atau harimau. Tu yang kau dengar bunyi macam tu. Dapat seekor. Tu dapat seekor. Lepas tu dia panggil yang lain. Dia panggil sekawan rimau datang. Bunyi tu berdengkur. Jangan kau cerita dengan orang, dia ada rahsia di sebaliknya. Faham? Ya Allah, laki aku tidur, ya Allah, tak nak cakap lah. Jangan cerita dengan orang. Laki kau fikir okey tu. Laki aku mengasah gigi. Tajam gigi ni weh. Mulalah mengulas. Yang seorang tu bunyi sombong kapal. So pagi bini tanya, bang malam tadi berapa banyak pelabuhan singgah? Kau okey, laki aku lagi pula bunyi vibrate handphone. Yang lagi penat tu hujung tu ada bahasa Rusia sikit. Orang perempuan dia sampai satu tahap dia tak boleh tidur. Ada kalanya lah kalau teruk sangat dengkur malam tu, dia sampai duduk tengok suami ni. Apalah aku tanggung ni bang. Dia tepuk kawan ni. Macam betul lah tu. Lepas tu yang paling best tu yang sampai dekat chorus tu. Bini tengah puas hati. Pahal ni. Dengar ni bernapas lagi. Senyap sampai pagi. Itu chorus tu, jangan main-main. Ada seorang makcik tu, dia terbayang. Dia kata, dah lama makcik tak dengar suara pakcik kau. Barulah makcik sedar yang pakcik kau dah tak ada. Nampak? Bila suami kita dah tak ada pun kita faham betapa sunyinya katil kita. Jadi mulai hari ni, apa juga bunyi yang kita dengar pada suami kita, berikan galakan. Teruskan bang. Macam tu lah kan. Saya dapat cerita yang dekat safari tu, cerita tu yang cerita saya Panglima Angkatan Tentera dekat Camp Penrison dekat Kuching. Dia cerita mati saya tergelak kat meja tu. Sabarlah aku. Macam-macam bunyi kan. Yalah. Tapi sebenarnya kena check lah. Kena check sebab apa? Sebenarnya sekarang ni memang sebenarnya saya sendiri pun kena check. Saya ambil sleep study. Saya pasang wayar atau apa semua, dia bagilah. Pasang dekat sini sikit, lepas tu dekat dada dia pasang dua. Lepas tu tidur, pasang yang alat tu. Sebab selama ni kita faham kita berdengkur ni sebab kita penat. Tapi rupanya kita ni ada masalah dengan tidur kita. Dan dia check dekat dalam tidur tu. Dia check pertama oksigen kita. Yang kedua dia check kita punya obstructive apnea dengan hypoapnea. So obstructive apnea ni maksudnya nafas terhenti sepenuhnya, tertutup pernafasan kita. Dan satu lagi hypoapnea separuh, 50% tertutup, separuh lagi ada, boleh bernafas sikit lagi. So dalam tempoh 5 jam saya pakai mesin untuk sleep study tu. Dalam tempoh 5 jam, purata setiap jam nafas saya terhenti 84 kali setiap sejam.
84 kali. Dan oksigen saya paling tinggi 92-93%, tapi dia boleh drop sampai 60%, 60%. So saya kena pakai oksigen. Ada pakailah CPAP machine tu semua. Pakai, dia drop. Jadi bila pakai oksigen tu, dia naik kualiti tidur kita. Alhamdulillah, dia okey sikit tidur. Dia dah jadi tinggal, yang obstruktif tu tinggal dalam, daripada 84 jadi 10.5. Macam tu. Jadi siapa yang ada masalah tidur berdengkur setiap hari tu, penat ke, tidur awal ke memang berdengkur macam tu, pergilah buat sleep study tu, pakailah mesin tu. Sebab saya tanya pakar pulmonologi tu, Dr. Nurul tu cakap memang kena ambil oksigen tu Ustaz. Sebab dia kata dia boleh menyebabkan, kadang-kadang tu yang membawa pada kematian tu. Orang Melayu ni pula, dia mati dalam tidur, ya Allah, Akbar, iman. Kawan tu tercokik ke tak tahu. Macam tu kan. Okay. Jaga rahsia mana yang aib suami, aib isteri jangan cerita. Malam tadi kau tu atas katil aku dengan bini aku, jangan cerita. Sebab benda tu rahsia. Kadang ada orang tu dia seronok sangat bercerita, jangan. Aib dan rahsia jangan kita cerita. Maka perempuan-perempuan yang soleh itu ialah taat kepada Allah dan suaminya dan memelihara kehormatan dirinya dan apa jua yang wajib dipelihara ketika suami tidak hadir bersama dengan pemeliharaan Allah dan pertolongannya. Surah An-Nisa ayat 34. Maka kena jaga. Kelima, perintahkan ahli keluarga untuk solat. Jaga solat. Firman Allah SWT, dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan solat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, bahkan kamilah yang memberi rezeki kepadamu, dan akibat itu adalah bagi orang yang bertakwa. Surah Taha ayat 132. So jaga solat. Pergi mana-mana pun, bawa diri, pergi ke perantauan, pergi ke kawasan bertugas, kan? Kita outstation, jaga solat. Pesan dekat anak isteri, jaga solat kat rumah. InsyaAllah dengan jaga solat Allah jaga kita. Itu cerita tadi, Allah Ta'ala akan bagi rezeki kat kita. Allah Ta'ala yang akan jaga kita. Tidak membawa perkara yang bertentangan masuk ke dalam rumah. Benda-benda yang tak baik jangan bawa masuk. Dadah, arak, benda-benda yang tak elok, rokok jangan bawa masuk dalam rumah. Sempat ni cerita pasal rokok kan. Macam tu. Mengembirakan hati pasangan dengan memberi gelaran yang baik. Tengok isteri Nabi. Dengan Nabi macam mana? Nabi panggil isteri apa? Ya Humairah, wahai pipi kemerah-merahan. Panggil lah macam tu. Ya. Apa yang isteri Nabi balas balik? Ada apa ya Rasulullah? Pangkat Nabi panggil dia. Janganlah kita panggil pangkat kat tempat kerja. Wahai pengurusi perkep, bukan macam tu. Maknanya apa hal pula? Wahai timbalan komander kata. Kan apa pula kerja ni macam tu kan. Tapi maksudnya bagi gelaran yang baik-baik. Macam tu. B. Ya, aku tak boleh betul B ni. Geli tu aku. B kat mana? B kat sini, dua-dua B. Pantailah kan. Jadi diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha bahawa Nabi SAW adalah orang penyayang lagi lembut, dan beliau akan menjadi orang yang sangat lembut dan paling banyak menemani ketika isterinya sedang sakit. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Itu dia, temankan. Tak sihat, dah baik-baik, nanti abang carikan ubat. Oh Allah, terbaik kan. Suami pula yang perahkan kain tu, letakkan kat kepala. Tak larat abang, tak larat. Macam tu kan. Sabar sabar. Abang ada. Abang nak kerja ke? Tak, abang keluar sekejap je. Okey. Macam tu kan. Macam drama sangat. Saya kena lakonkan, orang faham. Ya, iya. Tu sebabnya kalau isteri bersalin, tolonglah teman. Sekarang kan ada rakan bersalin dekat hospital kan. Teman kan. Ini tak nak teman. Kesian isteri tu kan. Betul tak perempuan? Apa sebab suami tak nak teman? Apa alasan dia bagi dia tak nak teman kat kita? Apa dia? Takut darah? Lu PGE takut darah, Fahal? Aduh, hai. Temankan isteri. Teman. Orang perempuan sakit bersalin ni ibarat 20 tulang rusuk dipatahkan serentak. Itulah kuatnya orang perempuan. Dengan tahap itu dia beranak banyak kali. Orang lelaki yang paling sakit dalam hidup dia sunat. Itu pun tak ada siapa sanggup mengulang sekali lagi. Apa ni? Tahun depan kita sunat lagi nak? Tak ada. Tapi orang perempuan dengan tahap beranak ni sakit dia, ya Allahu Akbar, azab lah kan. Puan pengurusi berapa orang anak? Berapa?
tiga kali menanggung kesakitan. Puan, seorang. Puan, belum lagi. On the way. Puan, berapa orang nak puan? Yang ujung. Belum. Saya tak terbabit dengan ceramah ni. Jangan tanya saya. Kau macam mana bukan? Okey, bukan. Okey. Puan berapa orang puan? Hai puan. Yang puan berapa? Macam ni macam mana tu? 3. Memang semua ikut pengurusi ke apa? Puan berapa puan? Apa ni puan yang depan? Puan janganlah buat penampak berapa? 3 lah. Memang 3 semua ke apa? Yelah, betul lah tu. Dia kata tu bang, anak kita jangan lebih 3 tau. Bayang dia sanggup 3 kali sakit. Tu orang perempuan. Tu sebab orang lelaki temankan. Yang takut darah saya bagi tips. Masuk temankan isteri dalam labor room. Pandang wajah isteri. Jangan pandang tempat lain. Sebab waktu dia beranak, darah tak pernah lagi keluar kat muka. Sakit bang. Aku pun tak nak teman macam tu. Kan? Temankan. Lepas tu ayat jangan salah. Dalam labor room jangan salah ayat. Sakit bang. Sabar. Abang sakit bang. Bang ingat Allah banyak-banyak. Sabar. Macam tu je cakap. Bang sakit bang. Ya bang tahu. Mana bang tahu? Dah kena marah dah. Kita tak tahu. Jangan cakap kita tahu. Tu yang dimarah tu. Macam kita pula tahu. Apa halnya? Kita tak tahu. Lepas tu bila tengok kesakitan isteri kita, ada yang sampai 11 jam, 12 jam, ada yang sampai hampir 24 jam dalam labor room. Ada. Berjuang. Tu berapa orang yang masuk labor room, keluar balik, masuk labor room, keluar balik, tak jadi. Buka 5 cm, lepas tu tiba jadi 2 cm balik. Ada. Oi, kesian orang perempuan ni. Orang lelaki ni sebenarnya tak main cm. Oh, ya Allah Akbar. Ya Allah, siannya bini aku. Iya, kesian bini aku ni. Tu sebab bila kita tengok perjuangan isteri kita menangis ni. Lahir baby tu. Keluar air mata dekat suami tu. Sian isteri aku ni. Baru dia tahu. Kesian, dia akan hargai isteri dia. Abang, anak kita jangan lebih 3. Langsung suami kata, dah cukup. Jangan kau beranak lagi. Sebab abang tak sanggup tengok isteri abang sakit macam ni. Abang, takkan seorang je anak kita. Cukup abang kata. Bagi orang lain pula. Contoh. Kalau kau cakap macam tu, kau jangan main-main. Terbuka balik jahit dia kata. Apa? Tak ada abang gurau weh. Jangan main-main. Ya itulah. Kesian. Temankan isteri, tu penting. Isteri sakit ke apa, teman. Kajian menunjukkan suami sakit kepala, isteri picitkan kepala lebih tinggi daripada isteri pening kepala, suami picitkan kepala dia. Faham tak? Tengok. Tu sebabnya kesian. Tu sebabnya orang lelaki kalau nampak isteri tu tengah buat kerja ke apa, cuba duduk dekat dia, teman-teman dengan dia sambil tengok TV tu kan, lipat kain. Bodoh betul mak mentua dia. Geram lagi. Mati lagi baik. Kita pergi belakang dia, kita picit. Picit. Abang pun penat kan? Abang ni. Macam tu, saya kena gaya kan? Tak apalah salahnya, abang kesian isteri abang penat kerja sehari. Abang tu lagi pula komander lagi. Contohlah. Contoh. Kan? Picit atas suami ni, picit. Allah, kesian abang kan penat. Allahu Akbar. Kan? Tak ada apa, sikit je ni abang buat. Tapi ada isteri tu marah langsung. Suami baru picit sikit, abang jangan sentuh saya. Jangan sentuh. Tak salah ke abang nak picit siapa? Saya bukan tak kenal abang lah. Abang picit 5 minit, lepas tu mulalah hasrat berubah. Dia tu masalah dia. Dia dah tahu dah suami ni. Dia kenal sangat laki dia, kalau picit tu deposit tu sebenarnya. Yang faham, tak faham lantak lah. Bayang. Dia tu kan. Ada orang yang macam tu kan. Jadi apa pun, balik semula. Dengan kerja. Tadi kan ingat tak saya kata tadi? Salah satunya yang kita kena ingat juga dalam rumah tangga nak bahagia adalah macam kita tadi kata, dia ibadah yang berpanjangan. So kalau ibadah dia tu baik, tentu perangai dia pun jadi baik. Ingat tak saya kata tadi? Macam tu juga kerja pun jadi baik. Pertama, kerja ni kena jaga apa? Kerja ni mesti jujur.
Jangan menipu. Jangan tipu klaim. Jangan. Nampak tak? Dari segi integritinya tak kena. Kan? Kita ni jaga ibadah ni tapi buat perangai-perangai tak elok. Ambil duit-duit tepi, ambil duit bawah meja. Jangan. Kedua, amanah. Jaga amanah. Jangan guna mesin photostat untuk photostat benda peribadi. Surat beranak anak, IC anak, jangan guna mesin photostat pejabat. Ingat, tak halal walau setitik dakwat mesin photostat tu guna untuk tujuan peribadi. Ingat tu. Sebab teringat saya kata-kata seorang pemimpin, kalau perkara sekecil ini tidak boleh dijaga, bagaimana ini menjaga negara? Macam tu ayat dia. Macam mana tu? Jaga. Jaga. Ya, tu sebabnya kadang kita tak perasan. Sedangkan benda tu baru photostat kat kedai baru 10 sen, 20 sen, tapi kita gunakan perkara pejabat untuk tujuan peribadi. Tak boleh. Bawa anak pergi pejabat, duduk. Jangan kacau mama nak buat kerja, nak ambil kertas non selai. Kertas pejabat punya, pen pejabat punya. Salah. Benda-benda kecil je. Nampak? Amanah kena jaga. Nampak? Ketiga, jaga hubungan satu dengan yang lain. Jangan saling jatuh menjatuhkan. Kita PGA ni dia hanya akan jatuh kalau sebab orang dalam yang menjatuhkan, bukan orang luar. Surat layang, maklumkan itu, ini semua, isu integriti. Ni ya. Jaga hubungan satu dengan yang lain. Biar kita perbaiki diri kita sesama kita, dalam diri kita. Tegur kawan secara semangat setia kawan supaya kita improvekan. Banyak kementerian-kementerian jabatan yang dicemarkan dengan isu integriti berpunca daripada dalaman organisasi itu sendiri, bukannya luar. Macam saya kata, benda tu kecil tapi diperbesar-besarkan. Kecoh lah, habis semua departmen. Itu sebabnya saya pernah bagi talk dulu dekat satu kementerian, dekat KPDN-KK. Dulu KPDN-KK, lepas tu KPDN-HCP, lepas tu KPDN dan kos sara hidup. Kan? Masa tu tajuk dia bicara integriti nota bertindih apabila kain telondeh, tajuk dia. Kenapa kain telondeh tu? Maksudnya dulu dekat kaki tu nampak ruam. So sebenarnya boleh je kita secara dalaman ambil krim, ambil tu kita pun sapu. Biar sembuhkan sendiri, settle. Itulah gunanya unit audit dalam. Tapi kita kecoh, kita biarkan, tiba-tiba doktor pakar sampai. Doktor pakar ni siapa? SPRM. SPRM dia londehkan kain tu, dia tak ada tengok ruam tu je. Habis semua dalam kain tu semua dia tengok. Tiba-tiba departmen ni kena, brigade yang ni kena, yang ini kena, perkap pun kena siasat. Habis semua disiasat je. Punca daripada satu masalah yang kecil kita biarkan. Itu sebabnya buang benda-benda tak elok dekat dalam organisasi kita. Pertama, buang perasaan tamak. Jangan tamak, kongsi tak apa. Faham? Faham tak? Orang perempuan, faham tak? Faham. Jadi beza faham dengan setuju. Saya tanya, faham tak? Setuju tak? Tengok tu. Orang perempuan ni mungkin tak mencuri, tak merompak, dia tak maki hamun, dia tak, tapi ada satu benda dia tak boleh buang dalam hati dia, sangka buruk. Maksud saya, jangan tamak, kongsi tak apa. Kalau ada benda baik, share. Kalau ada makanan kita tak boleh makan habis, share. Ada maklumat yang baik dalam ceramah hari ni, share. Itu maksud saya. Ini baru cakap jangan tamak, kongsi tak apa. Apa masalah? Cepat dia sangka buruk. Orang lelaki langsung tak sangka apa-apa. Betul, setuju. Dia tentu je. Faham? Saya tak cakap apa pun. Tu je maksud saya. Jangan tamak, kongsi tak apa. Pertama. Kedua, jangan sombong. Nak sombong dengan apa? Saya masa sampai tadi, saya terkejut. Saya tak sangka yang sambut saya tu Tuan Komander. Saya tak sangka. Tapi dia humble dalam bahasa baku. Humble. Dia menah diri. Terima kasih. Ini beberapa kali dah datang PGA. Kan? Timbalan Komander dia senyap sikit. Kurang. Tapi terima kasih Ustaz datang. Nampak? Humble. Tak ada sombong-sombong. Nak sombong dengan apa? Sampai masa, dia nombor satu kat pejabat. Kau tak tahu, tu nombor satu tu. Tiba-tiba kat ujung tiang masjid. Macam mana? Pahal tu, pencet. Nak kata apa? Sampai masa saya dulu jadi pengarahan undang, ada 80 orang penguasa bawah saya. Saya ada 10 bailiff. Saya ada 10 saya punya notice server. Saya ada 2 PA, Shima dengan Yogesh. Saya ada semua PA apa semua, staff saya. Ya Allah Akbar. Kalau berkawat tu saya boleh lapan. Ini lagi lah ramai kan, tuan 1000 lebih kan. Saya yang 80 orang tu pun rasa dah macam ketua polis negara dah rasa. Bapak ambil dengan tuan. Sekali saya bersara, telefon pun tak angkat.
Adalah orang yang tak angkat, ramai-ramai yang angkat. Kadang-kadang, kadang-kadang sampai masa kan. Yang buat macam mana? Jangan sombong-sombong. Tak payah sombong. Berapa lama jadi Samsul Debat? Berapa lama? Sampai masanya akan ada pecamah lain. Samsul Debat, debuk semua keluar. Penyanyi tu punya hebat dulu menyanyi. Ingat tak dulu? Penyanyi hebat. Masuk Gegar Vaganza, kita tengok, lah kenapa suara dia jadi macam ni? Kita cakap kan, ni tak nyawa nyanyi lagu sendiri. Dulu tarik not sampai ke langit ni. Kalau dia paksa juga hari ni, dengan dia ke langit. Dulu berlakon jadi hero, hari ni watak jadi tukang kebun dia. Dulu watak heroin, muka surat tengah majalah URTV tu. Muka surat tengah jadi poster. Sekarang jadi watak bibik, saya cakap Indon lagi. Sampai masa nak sombong dengan apa? Betul tak? Dulu kita pergi dekat Pahang, cukup lah kita pergi tengok dekat Kuantan kan. Dulu rumah besar-besar tu. Aku kalau duit nak buat rumah macam ni. Hari ni orang tak peduli dah, rumah tu ada lagi taman-taman baru yang naik. Tak apa. Ingat lagi dulu punya belagaknya kan, orang naik Pajero. Kan dulu sebab tu kita paling hebat dah dulu Pajero, jeep tu. Turun. Sekarang mana dia nak bawa Pajero? Tiba-tiba orang naik pula yang baru lah. Naik X-Trail. Dah X-Trail tiba-tiba sekarang ni dah mula dah naik pick-up yang lain, 4-wheel yang lain. Nampak tak? Sampai masa ada lagi baru. Handphone beli baru sampai rumah dah jadi lama dah. Sampai rumah dah ada yang baru lagi keluar. Nampak tak? Betapa mendahului zaman dah sekarang ni. Semua cepat betul masa. Ingat tak zaman Datuk Seri S. Sami Value dulu? Kita akan mempertingkatkan perkhidmatan pos. Hari ni pos semalam sampai. Nak berhenti pos main tu. Gila weh, macam mana buat ni? Hari ni pos semalam sampai. Gila betul. Aku dah post dah tadi. Tahu dah sampai dah semalam. Tapi maksud dia kata semalam tu, dia kata satu malam sampai. Satu malam dan semalam seerti, tapi penggunaan tak sesuai. Itu dia. Jangan kita sombong. Nak belagak dengan apa? Sampai masanya kita akan jadi orang biasa. Macam saya sekarang kan, tiba jadi Samsul Debat. Ada tak yang cakap? Mesti ada yang terfikir, kalau aku jadi candia kan best kan. Semua orang nak ambil gambar dengan dia, semua nak ni. Ya Allah, kalau tanya saya rindukan zaman saya sebelum saya jadi Samsul Debat. Iya. Sebab dulu kita pergi mana-mana pun okey je kan. Sekarang ni pergi kena ngendap, kena nyorok. Makan sini tak ramai orang. Tadi saya makan kat kedai yang tak ramai orang. Dekat bawah pokok tu, yang dekat tepi parit tu. Yang ada meja di bengkoknya tu satu. Tahu tak kedai bawah pokok ketapang tu, dekat dengan kedai Cina tu. Bawah pokok ketapang tu ada nasi lemak, ada nasi minyok tadi. Makan kat situ tadi sebab situ tak ramai orang. Aku duduk ramai pula lepas tu. Samsul Debat dalam kau dah tahu yang mengada lah kau. Ambil gambar dia ambil gambar. Itulah. Saya dengan isteri dengan anak-anak kadang kita cari kedai tak ramai orang. Masalah yang tak ramai tu tak sedap. Masalah dia. Tok Sah minta. Iya. Yang penting kita jangan sombong. Iya. Tu tadi ambil gambar. Ni satu tempat yang bagus. Contoh yang bagus. Sampai ambil gambar dulu. Takutkan tak sempat. Ambil gambar dulu. Betul. Jangan sombong. Tak ke mana pun. Tak ke mana pun. Sampai masanya kita akan perlukan orang lain. Itu je. Dan yang ketiga, jangan dengki. Dengki bahasa Melayu. Bahasa Arabnya hasad. Penyeteruknya kat Malaysia ni, dua-dua pakai. Hasad, dengki. Ada je tak puas hati dengan orang. Dengar-dengar dia naik pangkat kan? Iya ke? Macam tu. Tapi kebanyakan, kena ingat, menurut Ustaz Syed Abdul Kadir Al-Jufri, dia kata apa? Kalau orang tu dapat kelebihan, kita tak rasa apa-apa, makna dengki dah dia. Dengar-dengar dia naik pangkat. Tahu dengar. Dengar-dengar bos kita dapat pergi haji tau ni. Yalah. Dengar agak tu. Dengar-dengar dia beli kereta baru. Yalah, buat loan senang sekarang. Dia tak rasa apa. Ada dengar anak dia dapat semua A pesa. Tahulah semalam kementerian pun umur 20,000 makna salah seorang lah tu. Dia tak rasa apa. Tapi kalau dia cakap je, dengar bos kita dapat pergi haji tu, tak apa kabel pakainya tu, confirm dengki. Dengar-dengar dia naik pangkat, dia tak apa dijilat je bos tu, confirm dengki. Dengar dia beli kereta baru, tak pernah dicuri duit tu. La ilaha illallah. Dengar-dengar anak dia dapat semua A pesa, macam anak dia seorang pandai. Ada je benda. Dia sepatutnya apa? Orang dapat kegembiraan, kita gembira sama. Dia dengar bos kita dapat pergi haji tu ni. Ya ke? Ya Allah, aku tak sabar nak jumpa bos, nak jumpa tuan-tuan. Kalau tuan pergi, tuan jangan lupa doakan saya tahu. Saya pun nak pergi juga. Oh ya ke? InsyaAllah. Dah daftar belum? Belum. Macam mana kau nak pergi kau belum daftar?
Siapa yang baru daftar hari ni, insya-Allah kalau tak ada paparan melintang boleh pergi pada tahun 2148. 3 kali mati hidup tak boleh pergi ni. Mati hidup belum mati balik. Tonton 3 kali. Tapi boleh buat rayuan. Kan? Dengar-dengar dia dapat naik pangkat. Ya ke? Ya Allah, papa senang tak tolong dia kan? Dengar-dengar ada beli kereta baru. Ya ke? Dia tu rajin tumpangkan orang. Boleh kita tumpang kereta dia. Tapi isi minyak bawa tidur. Happy. Dan dengar anak dia dapat semua A, peksa. Alhamdulillah. Ada juga anak-anak staf kita yang pandai-pandai. Alhamdulillah, syukur sangat. Macam tu, happy. Kau dengar tak cerita yang Abang Haji tu? Abang Haji mana? Yang umur 80 tahun tu. Kenapa? Dia kahwin. Biarlah dia kahwin. Kan dia selama ni hidup seorang. Kau tak dengar habis cerita ni, weh. Kenapa? Bini dia umur 25. Suami 80, bini 25. Tak terangkat kening. Kan? Cuba cakap, Alhamdulillah dapat isteri yang tegap boleh jaga dia. Kan bagus. Ni mulut tu cepat je. Malam pertama mati tu. Apa cakap macam tu? Tak baik tau. Kalau kau tak puas hati sangat, cuba tanya budak perempuan. Jadi ni akak nak tanya sikit. Kenapa kau pilih Abang Haji tu? Bukan dah banyak ke umur dia? Saya nak cakap pertama Abang Haji ni dia romantik, dia pandai gurau. Lepas tu kita orang makan bersuap lah. Walaupun masalah tu biasa. Masalah apa pula? Kadang bila suap tu, abang, itu telinga. Dia tak perasan sangat. Sini pula begini. Sini bang. Bayang sian betul. Lepas tu setiap kali saya marah, dia tak pernah balas balik. Dia ada pakak, tak terangan nak balas apa. Jadi doakan baik-baik sudah, itu je. Jangan kita dengki. Dengki apa maksud dia? Dengki apa maksud dalam bahasa Melayu ni? Apa maksud dia? Orang cakap iri hati. Simple je. Kalau kita ambil dengki ni, insya-Allah kita tak nak dengki dah. Kalau kita faham maksud dengki macam saya cakap ni, insya-Allah kita tak nak dengki. Dengki samalah ertinya seolah-olah kita mempersoalkan apa yang Allah dah tentukan untuk orang lain. Itu dengki. Kita bukan pertikaikan manusia, kita pertikaikan Allah. Ni keputusan Allah ni. Orang ni naik pangkat, orang ni dapat ni. Kenapa kita nak pertikaikan? Kalau kita pertikaikan, maknanya kita pertikaikan izin Allah. Itu je. Cuba kalau kita dapat naik pangkat, kita dapat anak kita berjaya, orang petikai, alah anak dia berjaya, bukan tak tahu dia bodek cikgu tu macam mana buat macam mana. Apa perasaan kita? Tentu kita akan kecewa. Okey? Jaga. Seterusnya, percaya pada hikmah. Kita kerja kerajaan. Tiap-tiap tahun kita dengar, bagi menghargai jasa penyawat awam, diumumkan insentif kewangan sebanyak RM500. Dulu. Orang bengang je 500. Tiba-tiba tahun lepas ni, yang sebelum ni 700. Ada 3 respon. Baik tak ya seorang. Yang seorang tu okey lah, pada dulu 500 naik 200, 700 okey lah tu. Yang seorang tu berlari ke mesin ATM tu, belum lagi bang, baru umum. Tapi alhamdulillah kerajaan yang baru ni pula umumkan RM2,000 at least. Tapi sebenarnya sudah sampai masanya tahun ini pula kita menghargai jasa penyawat awam, kita akan kembalikan bonus penyawat awam. Tiada lagi insentif kewangan, tapi bonus sebanyak sebulan gaji. Bonus sebulan gaji kita last dapat pada zaman Tuan Dr. Mahathir bin Mohamad. Dan bonus setengah bulan gaji paling terakhir sekali kita dapat zaman Tuan Abdullah Ahmad Badawi. Selepas pada tu kerajaan memerintah dah tak jumpa angka lain. 500. Jadi kita nak dengar. Ni saya sebut ni bukan apa, nak mengingatkan. Saya tak kisah petikan ucapan saya ni di-share pada Kementerian Kewangan. Betul. Sebab kalau korang dapat 500, aku yang pencen dapat separuh pada tu. Faham? Wah. Kau dapat 500 dan pening balik aku 200,500 weh. Contohlah, tak adalah. Tapi sebenarnya dah masanya. Sebab penyawat awam kerja teruk. Kepada, tak kisahlah siapa yang memerintah. Pada siapa yang memerintah kena ingat. Jangan suka-suka tukarkan orang ni, ingat. Sebab penyawat awam ni adalah penyawat awam pekerja yang setia pada pemerintah. Ni risau. Siapa yang minta dia akan ikut. Jangan hukum dia. Dulu kau baik sangat dengan orang tu kau tak ada, tak. Kita dulu, kita menurut arahan. Buat kerja, buat. Suruh ni begitu buat. Suruh datang. Suruh berdiri ke airport, pergi buat. Itu kan, betul tak? Tiba-tiba, okey pegawai PJA, 500 orang pergi, penuhkan dewan. Kena, pergi. Kita taat, itu je. Saya tahulah, saya penyawat awam dulu, saya tahulah. Jadi makna kata sudah masanya penyawat awam dihargai. Betul tak? Percaya pada hikmah.
Kita mungkin tak dapat naik pangkat, tapi Tuhan bagi benda lain. Ingat tu. Naik pangkat dia, tengoklah. Bos sayang kat dia. Dia naik. Kita ni apa? Khusus pergi luar negara, hantar dia. Khusus pergi Sabah Sarawak, hantar dia. Khusus dekat Gebeng, hantar kat kita. Contoh kan. Geram aja. Sabar. Kadang Tuhan tak bagi kita naik pangkat. Tuhan tak bagi kita pangkat tinggi. Mungkin Tuhan tak bagi kita benda-benda ni, tapi Tuhan bagi kita anak yang baik. Anak kecil, mama tak sihat Mama dah pakai ubat ke belum? Allah baiknya anak. Umur 5-6 tahun dia cakap macam tu. Mama dah pakai ubat ke belum? Sejuk apa? Sejuk apa? Bukan sejuk perut, sejuk hati. Sejuk perut ni kombung ke tu? Kan kau seorang ada perut. Sejuk hati, ya Allah anak mama. Macam tu lah. Faham? Kadang Allah Ta'ala tak bagi kita benda lain, tak bagi kita kekayaan, kemewahan, tapi Tuhan bagi apa? Tuhan bagi suami yang romantik. Suami balik, Yang abang balik dia. Hai yang, abang memasak lah. Yang tahu kan hidup abang macam mana kalau tak nampak muka isteri abang sehari. Abang, kau tak nak geli-geli sangat lah. Kau happy ke tak, aku cakap? Itulah dia orang perempuan. Apa masalah? Dulu masa je nak kahwin, tahu tak apa ciri-ciri yang dia nak? Suami yang macam mana? Saya nak suami yang sweet, nak suami yang funny. Tapi hari ni bila suami dia jadi sweet, rindu betul lah abang kat isteri abang. Pahal ni, nak apa? Cakap. Bersuami buat kelakar sikit, boleh tak boleh serius ke? Jangan sampai sweet dan funny suami kita dihargai orang ketiga. Kau dengar tak? Kau dengar tak dia? Kau dengar. Lepas tu kan nanti ada orang ketiga cakap kat dia, you ni sweet lah. Lepas tu funny pula. Mesti isteri you happy kan hari-hari dengan you. Langsung dia jadi Jalaluddin Hasan. Well, you aja yang cakap I macam tu. Tapi hakikatnya I tak buat macam mana. Dia tidak seindah seperti yang you sangkakan. Jangan sampai. Appreciate lepas ni. Abang kelakar betul. Macam tu je. Faham tak? Betul. Percaya pada hikmah. Kemudian, sebab apa hikmah ni? Sebab kadang kita sangka macam ni. Rupanya Tuhan nak bagi benda lain. Itu je. Tuhan mungkin tak bagi tak naik pangkat, tapi Tuhan bagi anak kita berjaya. Mungkin macam tu. Tuhan bagi kita kahwin cepat. Contoh. Cepat dia kahwin. Jambatan dia pendek, cepat kahwin. Ada orang jambatan dia panjang, lambat kahwin, tapi dapat jodoh yang terbaik. Ada orang tu jambatan dia pendek, banyak kali pula tu. Ada orang tu langsung tak ada jambatan, tak kahwin, tapi Tuhan bagi dia peluang jaga mak ayah dia sampai ke akhir. Contoh, tu sebab percaya pada hikmah. Tanam tabu di tepi rumah, cabut ubi sampai ke akar. Kalau hidup membaca hikmah, selautan garam terasa tawar. Ingat tu. Seterusnya, yang paling penting adalah kita kena bertanggungjawab. Tanggungjawab dengan kerja kita. Jangan buat sekadar siap. Jangan asbol. Tak asbol, asal boleh. Janji ada. Kerja buat sungguh-sungguh. Iya. Nampak bertanggungjawab. Jangan kita menyalahkan orang. Kenapa tak siap kerja ni? Tak tahu dia yang letak file di atas meja saya. Kenapa kamu letak atas meja dia? Saya diarahkan. Kenapa tak tahu, tanyalah dia. Semua salahkan orang. Macam cerita bangau, bangau. Kenapa bangau kurus? Kenapa bangau kurus? Ikan tak timbul. Kenapa ikan tak timbul? Orang lelaki. Rumput panjang sangat. Kenapa rumput panjang sangat? Kebau lembu tak makan. Kenapa kebau lembu tu tak makan? Perut sakit. Kenapa perut sakit? Nasi mentah. Dia makan nasi mentah. Kenapa nasi tu mentah? Kayu api basah. Kayu api basah kenapa perempuan? Hujan turun kenapa? Katak panggil. Kenapa katak panggil? Mula nak makan. So, tuan komander kena bangga sebab dia orang hafal lagi lagu tu. Saya saja cuba tadi beria dia dengan kelip mata. Lepas ni apa? Orang perempuan. Lepas ni apa? Beria menjawab ni. Tapi dalam banyak-banyak binatang tu yang paling bertanggungjawab, ada satu binatang namanya ular.
Bila tanya ular, kenapa kau nak makan katak? Ular menjawab sambil merenung tepat pada mata yang bertanya. 3 kali diulang jawapan. Memang makanan aku. Memang makanan aku. Memang makanan aku. Dan audio di hujung dia tu dah dipadam oleh Jabatan Akhir Negara. So what? Dia kata. Orang tak tanya dah. Bila dia tanggungjawab, orang tak tanya dah. Itu sebab penting dia jadi manusia bertanggungjawab. Dan yang terakhir sekali, kita kena ada respon yang positif. Bila buat kerja je, bila bos kata, mulai hari ni saya tak nak semua staf ni. Semua staf naklah begini. Semua staf naklah macam ni. So, akur. Mengikut arahan. Keluar dekat notice board, mulai berapa bulan, semua staf tidak dibenarkanlah begini. Semua staf naklah macam ni. Semua staf naklah Wah, mulalah marah. Macam benda lah. Menyusahkan orang. Mati lagi baiklah. Benda lah. Marah kat notice board. Marah kat notice board buat apa? Yang seorang tu lagi pula, korang benda buatlah. Akak dah nak pencen. Yang seorang tu pula, kita bawa balik pada nak bersara, sila abaikan notis ni. Tak ada pun. Buat. Dan seterusnya, yang kena ada dalam hidup kita ni. Yang kena ada dalam hidup kita ni ada 5 perkara. Dalam rumah tangga ni. Pertama, sabar. Kedua, syukur. Ketiga, baca hikmah. Keempat, redha. Apa beza redha dengan pasrah? Apa beza redha dengan pasrah? Itulah masalahnya. Gelak kuat. Bertanya tak nak jawab. Tapi ni okey lah. Tak jawab ni okey. Saya pernah ceramah dekat satu masjid kat Kuala Pilah. Tak nak sebut masjid mana. Apa maksud? Maksud ceramah Maulid Rasul. Apa maksud selawat makcik? Makcik apa maksud selawat? Seorang makcik tak jawab. Nak ceramah lah. Tanya pula. Kena sound pula aku. Kira senyap ni okey lah kan. Dia sound ni aku balik peranjat. Menyesal pula aku tanya kata. Beza redha dengan pasrah. Redha ni terima apa yang Tuhan bagi kat kita ni dengan ikhlas. Tapi pasrah ni terima dengan hati yang sakit. Contohlah saya lakonkan macam ni. Ni pasrah. Awak macam mana kan? Dah suami akak pilih jalan ni. Dia dah buat dulu. Akak nak cakap apa? Mana ada perempuan boleh terima keadaan macam ni? Tapi akak kena terima juga. Sakit dia. Sakit kena terima. Itu pasrah. Tapi kalau redha, redha macam ni. Mungkin Allah dah pilih akak untuk jadi macam ni. Mungkin ni yang terbaik. Akak redha, akak harap suami akak dapat menjalankan tanggungjawab dengan adil, jaga dengan baik. Buat benda ni bukan senang, tapi insya-Allah mudah-mudahan suami akak dibangkitkan akhirat besok keadaan yang bertanggungjawab dan adil. Akak harap macam itulah. Orang lelaki jangan risau. Itu pun takkan berlaku. Kena ingat. Okey? Macam tu. Itu redha dan pasrah. Dan satu lagi, ikhlas. Ingat, ikhlas ni kita buat satu tidak mengharapkan pengiktirafan manusia. Kita harap daripada Tuhan. Tak apalah, Allah belum izin. Itu je. Dan dalam rumah tangga kita, jangan sibuk nak kejar kaya. Tapi kejarlah bahagia. Kerana satu hari nanti kita akan sedar bukan semua perkara boleh dinilai dengan harganya. Deep tak? Jangan kejar kaya, tapi kejarlah bahagia. Kerana satu hari nanti kita akan sedar bukan semua perkara boleh dinilai dengan harganya. Ingat tu. Kalau nak bahagia, kerja kena dapat keberkatan. Pandai. Akhirnya jawab pun. 7 tanda keberkatan dalam rumah tangga. Pertama, sikit rasa cukup, banyak boleh kongsi. Maksudnya, sikit memadai. Banyak boleh share, boleh sedekah, boleh tolong orang lagi. Itu yang pertama. Kedua, rumah tangga rasa bahagia. Suami balik, dia pegang tangan isteri dia. Tengah basuh pinggan. Dah masuk dalam. Tak apa, abang sambung. Suami basuh pinggan. Dia tak pakai baju uniform, paku sampai ke lengan. Tak buka uniform lagi, tolong isteri basuh pinggan. Happy tak perempuan? Happy, walaupun tu lah sekali dalam 365 hari tu dia rasa happy semua. Buat tak? Ataupun suami balik, nak ambil ni voucher spa muslimah ni. Apa ni? Hari Sabtu ni pergi. Nanti urut, massage, pedicure, manicure, cuci rambut semua buat. Abang, anak abang jaga, pergi je. Allah, abang. Susahkan abang aja. Tak susah mana pun abang booking je, kau bayarlah sendiri. Wajar jantan, tak adalah abang dah abang dah bayar. Abang nampak happy tak? Happy. Suami balik bancuhkan air kopi. Kita minum sama, dah lama kita tak minum sama. Hari ni abang bawa balik kuih ni. Kuih lambang kasih sayang kita. Abang, kuih apa tu? Kuih lambang kasih sayang pula. Kuih couple.
Mana ada ke couple? Cuba tengok dalam tu. Ku cakoi. Cakoi kan couple macam tu kan. Happy dia nampak tak? Happy kan? Macam tu. Tu kedua. Yang ketiga, anak-anak berjaya dalam bidangnya masing-masing. Anak-anak dapat nombor 1 dalam kelas, anak dapat subjek terbaik. Kadang orang perempuan boleh menangis menitis air mata. Tengok anak konvo boleh nangis. Abang, anak kita dah konvo dah. Kau bawa bertenang. Ini konvo tadika ni. Bukan konvo kolej pun kau beri sangat apa hal. Kadang orang perempuan ni macam tu. Dia cepat tersentuh hati. Yang keempat, apabila suasana di tempat kerja, suasana dengan masyarakat, jiran-jiran tetangga, kita senang dengan orang, orang senang dengan kita. Itu juga tanda keberkatan rezeki. Kelima, mudah nak buat benda-benda baik. Panggil ceramah, tak banyak cerita datang. Kan? Suruh sumbangan duit, cepat-cepat bagi duit. Senang nak mengaji, senang nak solat, senang nak sedekah, semua senang, benda baik. Kita nak cari sukarelawan untuk bantu mangsa banjir dekat Kuantan, dekat belah kampung ni, siapa nak tolong? Cepat bagi nama. Cepat buat benda baik. Keenam, apabila rumahnya seringkali diziarahi tetamu, ada je orang datang rumah, itu juga tanda murah rezeki, tanda keberkatan rezeki. Tapi itu tak termasuk yang tin shopping, tu tak kira. Tu kau yang order, faham? Abang berkat sampai lagi. Tak, bukan. Tu kau yang order, faham? Dan yang ketujuh, apabila doa kita dimakbulkan oleh Allah SWT, itu ada merupakan tanda keberkatan rezeki. So ingat, dalam kita membentuk keluarga sunnah ni, amalkan sunnah Nabi, mengaji, beribadah sama-sama. Saya selalu sebut kunci keluarga bahagia. Pertama, kunci rumah. Sistemkan rumah kita, tangga kita dengan sistem Islam, sistem beragama. Kedua, kunci pejabat. Cari rezeki yang halal. Orang selalu kaitkan badan beruniform, tak kisahlah polis ke, askar ke, ini ke, pangkat-pangkat ni, orang kaitkan dengan rasuah. So, tak semestinya kita. Orang nak sebut, biarlah orang sebut. Tapi kita tahu, jaga diri kita. Jaga diri kita. Orang nak cakap lah. Saya dulu jadi pengarah undang-undang penguasa. Apa orang tak cakap ke? Cakap juga penguasa. Oh, ambil duit lah, itulah ini orang cakap. So, kita jaga diri kita. Sebab takkan berkesudahan. Kalau kita ambil je, hidup kita akan berubah. Kita takkan tenteram lagi dah. Tolong jangan terbabit dengan benda macam tu. So, sebab cari rezeki yang halal. Kunci pejabat ni cari rezeki yang halal. Yang ketiga, kunci kereta. Maksudnya hala tuju bawa keluarga biarlah ke arah yang diredai oleh Allah. Keempat, kunci syurga. Nak masuk syurga dengan rahmat Allah. Nak dapat rahmat Allah, beribadah sebanyak-banyaknya. Ajak keluarga kita beribadah bersama-sama. Dan yang kelima, kunci spare. Maksud kunci spare, suami ada kunci, isteri ada kunci, sebagai mak ayah ada kunci, anak-anak ada kunci. Mainkan peranan masing-masing. InsyaAllah, maka kita akan dapat membentuk keluarga sunnah dan keluarga bahagia yang kita inginkan. Keluarga cemerlang yang kita inginkan. Kesimpulannya, saya nak ambil beberapa hadis. Pertama, Nabi sebut apa? Anak-anak Adam kalau diberikan 2 lembah emas akan minta lembah yang ketiga, tak pernah cukup. Jadi Nabi juga pesan, cari rezeki yang halal. Yang halal itu cukup buat kamu. Nabi juga pesan, manusia yang paling kaya, rupanya boleh kaya punya. Manusia yang paling kaya adalah manusia bersyukur dengan apa yang dia ada. Nabi juga pesan, tangan yang di atas lebih baik pada tangan yang di bawah. Memberi sentiasa lebih baik pada menerima. Dalam bekerja, beri. Jangan fikir pergi terima. Kalau sibuk fikir pergi terima, kita tak buat kerja. Memberilah, jangan risau. Tuhan kalau tak bagi kita tempat kerja, Tuhan bagi kat keluarga kita, Tuhan bagi kat kehidupan kita. InsyaAllah tenang. Kadang-kadang kita sampai pencen, tak naik pangkat, tak ada apa, tapi Tuhan bagi kita sihat. Tuhan bagi isteri yang pandai masak. Tuhan bagi anak-anak yang baik. Tuhan bagi anak-anak yang berbakti kepada kedua ibu bapa dia. Contoh. Kemudian begitu juga Nabi pesan, banyakkanlah melihat yang di bawah pada melihat yang di atas. Kerana dengan melihat di bawah, kamu akan lebih bersyukur dengan apa yang kamu ada. Ya? Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, pesanan saya, kalau nak jalan laju, jalanlah seorang. Tapi kalau nak berjalan jauh, berjalanlah bersama-sama. Deep tak? Nak jalan laju, jalan seorang. Nak jalan jauh, kita jalan sama-sama. Tanyalah Tuan Komander dengan pengurusi perikap. Bukan tiba-tiba dia jadi pengurusi perikap, tuan jadi tuan komander. Mereka dah melalui kepayahan hidup bersama-sama. Zaman dulu waktu nak beli dapur gas pun duit tak ada, pernah berlaku kan? Saya pula tahu. Ya. Tapi betul, tak betul. Semua orang melalui keadaan waktu kita bermula kahwin, apa pun tak ada, susah. Nak bagi anak orang jaga berapa nak kena bayar, gaji masa tu berapa. Bukan macam hari ni. Budak-budak hari ni tiba-tiba dapat skim semakan gaji berapa banyak kali. Kita dulu berapa? Zaman tuan komander mula-mula kerja dulu, masa mula menjawab awam, gaji berapa je kan? Ia duduk kuartus yang buruk tu dulu. Sekarang macam-macam perubahan. Jadi makna berjalan jauh dapat berjalan bersama-sama. Nampak tak?
Tu maksud dia. Jadi anak teruna melocot atap, jatuh tersambam mencium bumi, hidup kek dunia biarlah beradab, bahasa tidak dijual beli. Elok anak sebab diasuh, elok anak sebab dikandang dengan budi senonoh. Elok akhlak nama terpandang, sepanjang zaman menjadi contoh. Ribut-ribut membawa pekat, melihat golong di salat Jawa, kita berkeluarga hidup muafakat, tolong menolong tanda sejiwa. Jadi rumah tangga jaga elok-elok, jaga adab, akhlak jaga. Kalau mencari pokok berbuah, pucuk elok baik dahan berdaun. Kalau nak jadi insan bertuah, duduk beradab, tagak bersantun. InsyaAllah suami jaga adab, isteri jaga adab, anak-anak pun jaga adab, insyaAllah. Macam ni kan? Ya, siap dah air bagi kat saya. Dari segi adab dah siap dah air. 2 botol bagi kat saya. Tetapi cawan ni tak ada alas. Dia kalau baik tu ada alas. Macam tu. Macam tu lah. Saya tunggu kat tadi kalau ada yang tuangkan air. Tak ada. Tapi saya tak ada. Tak ada lah. Saya okey je. Tadi dah minum dah tadi. Okey kan. Tapi saya rasa-rasa lah lepas ni ada jamuan lagi kan tuan kan. Kan. Tapi apa pun, terima kasih banyak. Bak kata orang sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah jua. Walaupun perkongsian sudah tamat, mudah-mudahan meresap ke dalam jiwa. Cantik dipandang rumah penghulu, kayu tu ukir dari papan, alang-alang menuntut ilmu, sebutir pasir kembang kalah menjadi intan. Budak-budak membawa galah nak menjolok buah berangan. Kalau ada silap dan salah, dikata tidak, dicaci jangan. Tenang-tenang air di laut, sampan kolek balik ke Tanjung, hati terkenang mulut menyebut, jasa baik pihak penganjur menyebut hari ini, rasa nak junjung. Jadi itu saja daripada saya. Ucap terima kasih banyak.